baru buat ni, di Hotel Alia 40 orang baru buat. Saya hantar kampung dulu Ustaz. Ada hantar kampung baru Ustaz. Nampak? Jadi tuan-tuan ni jaga-jagalah anak-anak semua. Nampak tu? Ada suami kahwin isteri lesbian, lagi sedih, langsung tak sentuh. Nampak tu kan? Perempuan lesbian pakai tudung labuh macam kau ni, bolu tutupnya, tahajud setiap malam. Laki cakap, tapi bini saya lesbian Ustaz. Tuan nanti menangislah suami tu. Dia ada partner dia. Nampak kan ni? Jadi kenapa saya cerita ni semua ni? Sebab apa? Nak sentuh topik ni. Topik ni sebab apa? Keseimbangan di antara kerjaya dan rumah tangga. Nampak tu? Kalau kerjaya, okey, kita pergi kerjaya. Tengok dia. Ni dia. Nombor ni. Ni dia. Sebab apa kata Imam Al-Ghazali? Nombor ni, dalam kitabnya Ilyah Ulumuddin ni, dia kata apa? Yang singkat itu adalah waktu. Ni macam tuan-tuan hari ni kerja. Kalau tuan-tuan pagi ni KI sekejap pukul 12. 12 dah tutup, nak pergi sembahyang Jumaat, tutup. Masuk pula pukul 2.45. Lepas tu pukul 5 Ustaz tengok pada kata tadi lah, yang masuk pukul 9, pukul 6. Kejap je. Masa. Nampak tu? Nampak ni? Masa kata Imam Al-Ghazali begitu cepat. Betul. Saya dah hidup 65 tahun, saya rasa baru lagi. Saya kahwin dengan isteri saya dah 41 tahun. Ni tadi pun cakap lagi, panggil saya abang, kita dah 41 tahun ni, tak rasa berlalu Ustaz, begitu cepat. Tengok-tengok cucu semua dah besar. Anak-anak pun Alhamdulillah lah. Anak saya Alhamdulillah Allah bagi semua berjaya. Dia kalau pening kepala ni, kalau anak tak berjaya ni, ramai jumpa saya, termasuk di Kelang ni. Allah Akbar. Sekarang tuan-tuan, saya pengurusi lembaga pelawat bengkel dari Kelang. Tu orang Pulau Upaya, Dua Panggal lah. Dulu Dua Panggal kat sini, sekarang kat sana pula, jaga budak OKU dan sebagainya. Pun kena buat kaunseling juga. Tak ada kaki, tak ada tangan, muka cacat dan sebagainya. Menangis-nangis boleh jumpa. Sebab apa? Cuti macam ni mak bapak pun tak ambil. Cuti macam ni mak bapak tak ambil. Sebab apa? Anak cacat, anak OKU. Ustaz ni? Nampak tu? Jadi kita bersyukur Allah bagi kita anak-anak semua sihat. Syukur pada Allah SWT. Masa. Kenapa saya sebut masa? Sebab kita kerja ni masa. Orang selalu sebut pasal rasuah. Minta maaf lah, sebab saya dibuat kaunseling hari-hari. Ada yang jumpa saya, Haji, saya ni ambil rasuah ke tidak? Saya tanya, kau ambil rasuah apa? Dia sebut lah. Kadang-kadang dia jaga tender masa kat pejabat. Lepas tu dia ada deal, lepas tu orang tu bagi dia sikit. Saya kata itu pun haram hukum dia. Jangan campur aduk dia rasuah ni. Bila bagi makan anak bini, itu jadi anak bini jadi tak betul. Dalam Islam kita panggil apa? Kafarah dan juga istidraj. Agama Kristian, agama Hindu, sebab saya, klien saya semua ada, Cina, India, ada semua bangsa dia. Itu dipanggil hukum karma. Jangan main ni. Allah bayar tunai. Saya cakap ini dulu kat sini tuan balik, sebab saya kaunselor Malaysia. Saya disampaikan di mahkamah, naik mahkamah. Tuan-tuan, mahkamah Shah Alam, mahkamah Subang, semua mahkamah lah, termasuk mahkamah sivil. Kes-kes rumah tangga terutama sekali, dan kes-kes lain lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita kerja, kita katakan masuk pukul pasca pukul berapa? Pukul 8 masuk 7.30. 7.30 kita minta maaf ni pasal kejaya nak cerita ni. 7.30 kita masuk 7.32, 2 minit lewat. Apa hukum ni? Mana 2 minit tu gaji kita dah haram lah. Jangan main-main. Tuan-tuan, kita hilang buat kerja. Ramai yang rujuk pada saya, pasca hilang. Dia buat lawatan sambil belajar. Tengok-tengok aja dah ada dekat restoran tu, di sungai tu, makan nasi apa tu, kepala ikan. Habis. Tengok-tengok hilang. Betul? Atau duduk pejabat tapi hilang, duduk dalam stor. Atau hilang pula, main apa? Main saham. Tuan-tuan tahu tak, kalau saya pergi ceramah dekat ni, London,
dekat Perth, dah 2 kali dah. Dia nak pergi lagi ni, Melbourne. Tuan-tuan tahu tak, kalau ke sana, kalau main handphone ni, bawah akan baling ni kredit. Chan, tak boleh main handphone masa kerja. Tahu? Tak boleh hilang. Kau hilang, susah nak cari macam makhluk halus. Tak boleh. Jangan hilang-hilang. Berusaha. Nak cakap tu terang ni. Saya hari ni waktu saya cakap tu terang apa? Sebab apa rezeki tak balik tu Ustaz Mahdi ni korang kerja ni ada cukup bulan ni. Semua senyum kat apa? Gaji dah dapat 25 bulan dapat kan? Ustaz kan? Tengok ambil. Bawa balik rumah, bagi makan, beli beras, beli susu, beli lamping anak, bagi mak lagi, bagi mak mentua lagi. Dalam masjid sembahyang subuh tengok ramai masuk duit. Tapi kita kerja, kita hilang 2 minit, 3 minit, 5 minit. Ada setengah pos sangat fleksibel. Tak apalah. Saya tahu lah, saya pun tak pernah kerja dengan Ustaz Mahdi. Ada setengah bos jumpa saya, dia kata apa Haji, staf saya lambat, saya kunci pintu. Lagi ganas. Saya lulus Melayu, saya bersyarah. Student saya macam ni, lambat, saya kunci pintu. Saya bagi 10 minit je. Sebab nak jadi kaunselor mesti pancul. Lepas tu sini korban, pukul 7 saya dah sampai lah. Tanya Ustaz Faizal ni, kat masjid dah siap macam ni kan. Saya tanya Ustaz Faizal, hari-hari saya dah siap dengan baju merah saya, dengan baju ni. Tanya Ustaz Faizal ni, dia dah tahu dah. Orang masjid semua dah tahu. Dan ramai nak mengikut yang pencin-pencin tu. Orang pencin tak ada kerja, duduk kat masjid, mengumpat orang. Kopek, mengimpat Imam Faizal baca doa panjang, mengumpat. Bawang aja. Orang baca doa kunut pendek, dia pun mengumpat juga. Semua tak betul orang, dia betul. Sebab ada kerja. Ada kerja tu. Korang pun dah kena bersiap sendiri tu untuk persediaan persaraan. Apa nak buat macam saya. Saya dah bersara tak lama lah, 15 tahun lah dari Surabaya. Tapi tak pernah berhenti. Saya tak ada cuti satu hari pun. Ni hari ni ada, besok ada kes kaunseling ni. Hari Ahad ada. Merdeka saya ambil cuti. Tu pun ada orang nak jumpa. Habis, dah telefon, Haji, kalau tak jumpa Haji juga ni, kami bercerai, Haji tanggung dosa. Aku pun nak tanggung dosa. Dia nak bercerai. Ni tanya ni, orang-orang. Ya. Alamak tu hari ni orang. Tahu ni? Jadi batu korban ni, saya nak beritahu kerja ialah ibadah. Ada saya tajuk di Ustaz, akan datang saya akan tentang kalau rezeki. Kerja sebagai ibadah. Kerja ibadah sebenarnya. Ibadah solat 5 minit je, 10 minit je. Kerja 8 jam. Ni duit tuan-tuan dapat ni. Duit mana? Duit mana ni? Duit kita dapat ni? Duit daripada kerja. Mana? Duit daripada kerja. Tapi kadang kita tak tahu. Lepas tu kadang-kadang ramai jumpa saya, Haji, saya dah kerja, gaji saya 15,000, tapi tak cukup je. Gaji 20,000 tak cukup. Saya bisnes je, tapi kenapa tak tentu ada? Saya tanya satu soalan ni. Kau masa kerja ni ada tak kau hilang-hilang ke? Kau tidur dalam store ke? Kau apa ke? Kadang-kadang bos kau datang hari Sabtu ke, kau janji tiba-tiba pada hari tu kau tak datang. Kau sibuk nak pergi kahwin dengan bapak saudara kau. Minta maaf Imam ni, Ustaz Mahdi, saya dah janji tu. Dan biasa dia beri jawapan bila tu? Pukul 6.30 pagi lepas subuh. Majlis pukul 8. Mana kawan dia tak bengong tu? Tengok baca. Astagfirullahaladzim. Janji nak datang. Si Ehsan ni betul-betul lah. Betul. Janji nak datang, tiba-tiba pula tak datang. Nampak? Jam setengah nak ganti. Nak cari mana ni? Pagi tu. Nampak tak? Kecuali kita sakit ataupun ada kematian. Ini benda-benda ni semua kena jaga kawan. Kena jaga. Sebab kalau tak jaga, dia akan melibatkan soal kita punya keberkatan, pendapatan kita. Kita bagi makan anak bini kita. Tuan-tuan, lepas tu kita kena jaga ni semua ni. Jaga. Minta maaf Imam Faizal kan. Macam masjid-masjid juga. Sebab saya pun, Dr. Syahir pun rujuk pada saya. Tu Mak Isu, Haji, tolong kaunseling masjid-masjid ni. Imam 1, Imam 2 tak tegur. Tak tegur. Nazir tak tegur imam. Sebab imam jadi junikah, nazir tak jadi.
Bilal satu, Bilal dua, tak tegur. Lalah yang azan siapa? Budak 3 tempat. Tu banyak lagi tu. Saya ni alhamdulillah lah pejabat agama, pejabat mufti, semua dia panggil saya Bismillah lah. Termasuk Maiz semua dan sebagainya tuan. Nampak tu. Pejabat agama dan Kelang yang paling lambat saya panggil. Lain semua dah panggil dah. Jadi nak beritahu kat sini tuan, maknanya kenapa tu? Kita kena jaga masa. Masa kita tu kan. Dan ada dekat kadang-kadang orang ada dekat pejabat tapi tak buat kerja. Duduk je, main handphone, main game lah tu. Ketawa seorang-seorang. Pegang. Kerja tak buat. Bila bos tanya, ada orang dia tak boleh ditanya. Dia tanya je, dia marah. Dia pernah menguasai pejabat. Dia mengatasi bos. Nak keluar ikut suka dia, nak pergi sana ikut suka dia, nak pergi sini ikut suka dia. Cikgu hari ni tak bersihat, tapi dia duduk main handphone. Ketawa seorang-seorang. Lepas tu ada sekolah tak berani jemput saya. Ada pejabat tak berani jemput saya. Ada di Kelang ni pejabat tu dah 5 kali dah jemput macam ni. Baru nak ceramah, batal. Takut nak diusir. 5 kali dah. Tawak khusus 5 kali dah jadi. Sebab saya akan cakap tu terang. Sebab kita tak nak nanti, sebab Allah akan tanya saya. Di padang mahsyar nanti Allah tanya, Husain kau beri ceramah, kau dapat duit sekian-sekian, apa kau cakap? Kita semua akan ditanya oleh Allah. Tak ada siapa boleh lepas. Berdirilah 2 kaki anak Adam selagi tak jawab persoalan-persoalan tu. Saya cukup takut. Sebab saya buat kes ni hari-hari. Orang ambil rasuah menjumpa saya. Haji saya ni ambil juga je, tak banyak lagi. Habis kenapa kau ambil? Habis dia dah bagi. Kena ambil ke? Berat. Orang Terengganu kata berat nanah. Bahasa orang Terengganu. Kan? Jangan tu. Tapi kalau kita datang pejabat pun, kita kerja pun misalnya lambat, lepas tu berkira. Ada yang berkira. Bila bos suruh je, alah, Cik, Ustaz Mahdi tak ada orang lain. Itu hasil saya ni. Hari Sabtu saya, tak ada orang lain je. Ehsan tak boleh ke Ehsan? Ehsan dah hilang awal-awal lagi dah. Betul? Mana pergi dia? Contoh Ehsan kau jangan marah dengan aku Ehsan bagus ni, dia pandai ni. Laptop betul pandai. Nampak? Jangan tu semua ni. Kita jangan kata orang tu bila kita kerja, kita berkira. Jangan berkira. Saya nak beritahu apa kalau kita tak berkira, Allah beribu-ribu kali tak berkira dengan kita. Dengar cakap saya ni. Saya pun pengalaman saya lalu kat sekolah lalu saya. Orang tahu apa? Sekolah Teguh Rahimah, sekolah perempuan. Cikgu lelaki ada 7 orang. Cikgu perempuan 120. Lepas tu semua mengandung. Bila hari Jumaat macam ni, akan jumpa saya. Saya versus cikgu paling muda. Cikgu Husain, boleh tak hari Sabtu ni ganti kakak? Tolong latih netball. Nanti hari Isnin akak bawa nasi lemak dengan teh tarik. Saya masih ingat terus sekarang. Cikgu-cikgu ni yang suami dia datang sekolah masa tu pun dah pakai MERS, pakai apa, kita baru jalan kaki. Gaji baru RM405. Saya bermula start dengan RM405 gaji cikgu SPM. Tolak tinggallah dalam 300. Jadi bila orang suruh main tu, saya pun bersama arwah yang saya pesan, ayah saya imam kat Terengganu. Ayah saya pesan apa? Mu kalau kerja, mu jangan kira. Segi mu jangan poteng kerja. Mu jangan poteng nak online poteng. Lepas tu mu PPT kat ayah, ayah tak makan PPT mu. Masa nak naik bas, saya ingat lagi, saya menangis. Bila saya ingat, saya menangis. Saya paling pesan tu je, mu kalau kerja molek mu buat kerja molek, mau usah poteng, mau usah membeli, mau usah ambil PPT orang. Kalau cikgu mengajar molek budak-budak tu, mengajar. Segi mu jangan main puan. Mana jangan main perempuan. Tahu je lah, bila datang Kuala Lumpur, malam-malam minggu pergi coket ke. Kalau kat sini dulu banyak ni, naik kelab dulu kat sini. Semua saya tahu. Kawan-kawan ajak, Husain malam minggu jom pergi ni. Tu dekat bas Tanjung Kelang tu, ada tu. Boleh? Itu kau belum lahir. Kau Aldino.
Orang lama kelar kan tahu. Betul eh? Tapi kita tak pergi, bayar kita pesan. Jadi diorang saya cakap apa? Okey cikgu, boleh cikgu. Saya boleh cikgu. Bayangkan diorang jawatan saya pada masa 30 jawatan. Termasuk usia PMG. Jaga asrama lagi. Asrama setahun saya jaga. Saya dengan Ustaz Mispul duduk situ jaga budak, malam-malam budak nak bunuh diri. Jalan atasnya, gedeg-gedeg jalan. Sebab tu saya minat bidang kaunseling. Sebab saya pujuk dia, saya buat kaunseling dia, saya masa tu baru belajar 8 minggu kaunseling. Saya pujuk dia apa, lepas tu dia lelaki lah, dia peluk saya. Rupanya dia ada masalah dengan bapak dia. Dia nak terjun dekat 3 budak form 3. Sekarang budak ni seorang yang sangat berjaya. Saya tak nak sebut nama dia. Sangat berjaya lagi. Kalau jumpa saya peluk je lah. Cikgu, terima kasih cikgu. Kalau dia lalu saya dari arwah cikgu. Hari ni tengok. Lepas tu saya mendalami lagi ilmu kaunseling. Saya belajar lagi ilmu kaunseling. Sebab apa? Saya tengok kaunseling ni banyak membantu. Tuan-tuan dan puan semua kalau tahu ni, semua nak belajar ilmu kaunseling. Belajar ilmu kaunseling yang pertama untuk apa? Untuk diri sendiri. Kita jadi sabar tu. Good listener. Bini saya cikgu bahasa Inggeris. Bini saya Cina. Kau tahu Cina kiasu. Dia nak menang je. Apa dia abang? Apa? Abang ni apa? Abang ingat apa? Ya. Oh, bobo kahwin. Bohong kalau kata saya tak bergaduh dengan bini saya. Ni kita ni bobo kahwin kan. Sebab belum kahwin tak kenal pasangan kita. Masa bercinta semuanya indah. Betul. Makan nasi goreng pun satu, main suap-suap. Betul eh? Ni Ehsan eh? Betul eh? Nampak? Teh ais satu straw. Betul eh? Minum sama-sama. Bila bini buang perempuan pusing kiri, lelaki akan buang kak. Ya? Tanda kasih sayang. Sebelum kahwin tak kenal pasangan. Betul? Dah kahwin duduk serumah baru kita kenal siapa pasangan kita. Baru tahu, oh punya terdapat suami yang penyayang, yang ambil berat. Pukul 5 dah bangun, basuh baju, sidai kain, apa semua. Malam-malam bangun untuk buat lamping. Betul bini minta misalnya, bini minta RM10, bagi RM20. Jangan suami, Ehsan bini minta RM5, kau bagi RM1. Itu kena kod nak mampus. Lepas tu nak pula pakai ikan siakap. Ikan apa? Ada. Dia orang perempuan ni bukan apa. Kalau bini minta RM5, kau bagi RM50. Kau tengok, pintu lapar, sedok, suka dia. Orang perempuan ni. Ni tak ada. Minta RM50 bagi RM5. Darah RM5. Awak kan kerja, berdapat gaji, pejabat agama, dah RM5 cukup. Awak beli sendirilah, beras-beras semua tu. Kau dah kahwin belum? Belum? Handsome macam ni, datang atas meja saya tengok katalog banyak. Tak betul ni. Saya Ustaz, ramai sekarang perempuan nak cari jodoh. Beratus atas meja saya tu. Tapi semua umur 30 tahun ke atas. Cikgu, doktor, pemilik ni tadika. Ni tanya Cik Sufian. Saya dah tolong uruskan dah 25 orang lah. Hari ni ramai wanita perempuan berpelajaran tinggi Ustaz. Perempuan belajar tinggi. Kalau saya pergi ceramah kat universiti, ini hari ni tengok dalam dewan ni kosong, tak ada orang. Saya pergi ceramah, katakan 1000 orang. Lelaki ada lah 20 orang. 20 orang depan lah. Oh separuh, 10 dah. Pondan. Itu ada gay 2 orang. Yang tulen ada 6 orang. Lelaki tak ada kualiti. Banyak apa lelaki? Penagi dadah. Penagi dadah. Kau jaga anak kau, jangan terlibat dengan dadah. Ni saya pesan tu. Kerja juga sibuk ni. Sebab apa tu kita tajuk ni bagus. Keseimbangan di antara kerjaya dan rumah tangga. Apa tu? Mana kita sibuk-sibuk kerja, balik rumah. Ni dia. Mana anak kita? Mana suami nak melayan? Kalau orang perempuan melayan suami. Orang lelaki nak jaga senang, nak jaga perut dia. Bagi dia makan sedap-sedap. Diam dia. Dia balik rumah, buka, tidur saji, karipak betul-betul. Karipak sejuk beku. Betul? Betul? Tak, ini kes saja. Kenapa ni tuan nak kahwin lagi? Alah, bini saya balik rumah penat. Asyik penat, dia mengadu. Penat lah. Kerja kat pejabat agama penat, banyak kerja. Saya doa lah tu, Ustaz Mahadi tu kau cepat. Boleh? Boleh?
Nampak tu? Sebab apa? Dia straight benar. Tak mau macam tu. Dah lah kena lagi 6 tahun. Tak tukar-tukar. Betul kan? Betul kan? Jangan doa-doa untuk bos kita yang bukan. Doa yang baik tu kan? Tak ada. Balik rumah. Kan macam mana? Betul tak? Kau belum kahwin. Apa kau datang? Kalau kau nak janda ada. Katalog janda. Saya pun ada. Saya baca euro, free je. Yang nak dara belum kahwin boleh hantar resume bagi pada Cik Sufian. Yang penting ada gambar kau, ambil mana-mana lah. Peluk mana-mana tiang kat pejabat agama ni. Hantar. Tak betul. Betul Ustaz. Kalau Ustaz tak percaya, datang ke saya tengok katalog tu. Bukan saya cakap main-main. Lepas ni, bapa hari ni ramai wanita yang berkejaya, bagus-bagus. Dan ibu bapa Ustaz Mahdi jumpa saya risau bila anak 30 tapi tak kahwin. Mak bapak dah mula risau. Biasa kalau anak 30, bapak biasanya umur mencecah 60 ke atas. Haji, saya bila masa boleh meninggal Haji. Anak perempuan saya siapa nak jaga? Ramai sekarang anak perempuan, abang, kakak, dia pun ada keluarga dia. Nampak tak? Jadi mak bapak risau tu. Saya kaitkan dengan apa? Sebab saya nak kaitkan tadi bagaimana kekeluargaan tu, nak jaga keluarga. Bagi keluarga kita, keluarga yang bahagia. Waktu ni Imam Al-Ghazali kata. Jadi saya tekankan tadi, kalau kita kerja, kita jaga waktu kita bekerja. Jangan kita suka-suka. Time makan, pergilah makan. Time makan berapa lama Ustaz? Bagi sini. Waktu rehat lah. 1 sampai 2. Pergilah. Dan 1 sampai 2 lah kita solat. Apa ni tak ada. Pergi makan sampai pukul 2, balik baru nak solat. Lepas tu wirid pula tu panjang. Betul kan? Duduk dalam surau. Bila bos tanya, kenapa kau lama sangat ni? Alah Ustaz, saya biasalah kerja pejabat agama. Wirid panjang sikit. Ustaz lain Ustaz pendek-pendekkan saja. Alamak, dia pula mengajar. Betul kan? Pagi-pagi macam ni, hilang. Dia tanya, mana pergi? Dia buat duha Ustaz. Duha sejam setengah. Buat apa tu? Kalau sunat duha pas sejam setengah. Sedangkan sunat kerja ni wajib. Nampak tu? Kerja wajib. Kerja ni wajib tu. Setiap sen dia dapat, setiap tu semua. Nanti depan Allah akan ada CCTV dia. Allah akan tunjuk. Saya orang ni ada buat the top management jugalah satu company. Bos dia cakap apa? Kau pergi mana aku nampak kau. Sebab pejabat dia semua ada CCTV. Stres. Pejabat tu semua staff stres. Sebab CCTV ada. Dari mana semua tu. Kecuali masuk ke air. Jadi bos nampak tu. Dia ada monitor bos. CEO. Bawah lagi COO yang jaga ni. Saya buat group terapi. Dia kalau saya, kepakaran saya ialah kalau satu unit, kata unit dakwah pejabat agama dekat Kelang ni ada 6 orang, tapi tak bertegur. Tak tegur masa muka, tengok pun nyampah benda. Itu kerja saya. Saya akan repair benda tu. Repair balik. Mana seronok kita kerja, kita tak tegur. Tengok muka Ustaz Mahdi, nyampah. Tengok lisan, lagi nyampah. Betul kan? Betul. Kita tanam kebencian dan tak seronok bekerja. Bila datang tengoknya pejabat agama Kelang, Allah, bila nak terbakar. Tak seronok. Tapi kalau orang seronok apa? Pagi-pagi nak datang lah. Seronok bekerja, pagi-pagi nak datang lah. Macam ni. Nak balik rumah sekarang ni pukul 6, pukul 5 kan. Ada orang seronok nak balik. Oh lama, best nak balik ni. Nak jumpa bini, nak jumpa anak. Ada orang dia tak balik. Duduk kat sini lah, siap main pingpong, siap borak-borak. Lepas tu siap melawat sambil belajar Kelang ni Kalau tanya tak nak balik je, aku tak nak balik lah, nyampah. Aku tengok bini aku, muka macam kapet tak siap. Boleh? Tak seronok. Lepas tu kata apa? Rumahku syurgaku. Rumahku syurgaku. Ni petua-petua ni rumah. Tahu? Seronok. Kita balik rumah seronok tu lepas kerja. Macam nak datang kerja, seronok. Nak datang kerja, seronok sebab apa? Pertama, kita suka dengan kerja tu. Adik, kau kerja bagian apa? Boleh? Pengurusan. Mengurus staf kan? Praktikal. Kan dek? Kau belajar betul kat sini. Kau belajar kat universiti teori belaka tak? Saya pensyarah dulu.
Duduk sini belajar tu, terutama ni, siapa penyedia kau kat sini? Otak-otak yang kau belajar. Kau jangan belajar yang suka hilang. Jangan. Staff yang suka hilang, kau jangan pandang muka dia. Tahu? Cari staff yang committed. Tengok staff yang betul-betul buat kerja bagus. Itu kita belajar. Jadi mentor kita. Saya lama kat Universiti Melayu dulu. Saya menyelia student saya semua. Hari ni jadi dah KSU baru dia ni. WhatsApp dengan saya KSU, timbalan KSU. Semua dapat datuk-datuk lah anak murid. Tahu tak? Dulu kat Universiti Melayu saya cakap macam ni lah. Saya cakap kau ni anak ponteng-ponteng boleh kerja. Sekarang PTD lah ke PTD. Tahu tak kebanyakan orang PTD lagi cepat naik pangkat. Kalau Ustaz Mahdi PTD ni sekarang dah jusasi dah. Tak ada kat pejabat ni. Tak layak ni. Ustaz ni? PTD cepat. Sok. Ada nama saya. Dia panggil saya bos. Bos, sekarang pindah ke Sabah. Umur baru 40 tahun. Kau dapat grade apa? Tak adalah bos, Jusasi. Kakak aku kat Universiti Melayu, orang pencen pun dapat tak? Kau tengok, kau main kau cepat. Rezeki bos. Terima kasih atas jasa guru. Okey, tak apa, pergi. Saya pesan satu, jangan kau ambil rasuah. Jangan ambil rasuah. Cakap, bila jadi ketua ni, bahaya tu. Orang datang tu. Ni 3 hari, 4 hari lepas ni, saya tengok surat khabar, saya menangis. Sebab saya tengok seorang anak murid saya kena tangkap. Dia bos kena tangkap. Tak banyak pun ambil projek 4,000, 6,000. Dalam kelas saya cakap, dia dulu student master saya dulu kat Semaya. Tiba-tiba keluar surat khabar, saya tengok, astagfirullahaladzim. Dia ialah seorang pangkat besar, staff bawah dia beribu sekarang. Habis lah. Masa depan ni habis. Tak ada benda lagi dah. Kau boleh? Itu yang kita nampak. Yang kita ni staff biasa ni, kerani ke, kau benda ke, jangan ingat, aku tak ambil rasuah. Aku tak ada. Tapi selalu hilang pun kena. Hilang. Dia hilang dalam store. Tidur berjemaah. Boleh? Betul? Bom tak boleh. Lepas tu bos bagi kerja tak siap. Tak siap. Bila bos tanya dah siap belum? Alah bos, belum siap lah bos. Ada orang tak siap kerja, muka selama je tak. Macam tak masalah. Dengan bos pun tak hormat lagi dah. Ini sangat berbahaya. Nampak tu? Keberkatan dalam kerjaya tak ada, tuan-tuan. Sebab tu minta maaf tuan-tuan. Ada orang kerja sama pencen. Tak pencen pun susah hidup tu. Saya tak mahu sebut. Macam-macam kerjaya tu pasal lepas pencen, kena bawa taksi, bawa grab lagi. Sebab masa kerja dulu banyak hasil tidak berkat. Nampak? Jadi kita bila kerja, kita betul fokus kerja kita. Kita jadi kerani ke, jadi pengurusan ke. Kau kerja apa? Undang-undang keluarga. Kau banyak lelaki rumah tangga ni? Betul ni perlu ni cara ni. Jadi macam mana tu nak membantu kata orang ni rumah tangga. Kelang ni banyak kes ni. Betul Kelang, Shah Alam, semua Selangor ni banyak. Sebab di negeri Selangor ni ada lebih kurang dalam 6 juta penduduk, tuan-tuan ni. Nampak tu? Tuan ni ramai, banyak. Penting semua tu. Nampak Jadi ni yang pertama, tuan-tuan ni. Yang kedua, yang menipu itu adalah dunia. Apa saya kata dunia menipu? Dalam Quran Allah berulang-ulang kali mengatakan bahawa dunia ialah tempat hiburan semata-mata. Seronok je. Habis tinggi umur 70 tahun. Macam saya standby cakap dah dengan bini anak-anak semua. Ayah mungkin tak tahu apa hari lagi akan pergi. Saya dah standby lah. Saya beri ceramah sebab apa? Saya pegang satu. Ada 3 perkara yang kita akan bawa bila kita mati nanti. Ilmu yang bermanfaat. Sebab tu kalau saya cakap benda betul je. Saya tak ada nak cakap sebab saya cakap berdasarkan kes demi kes di klinik saya. Sebab tu saya kalau buat 3 hari khusus. Kalau 2 jam ni boleh dah. Bukan 5 pun. Boleh? Nampak tu. Dan setengah-tengah ceramah nak tanya boleh tanya. Saya tak ada masalah. Nak tanya? Akak tanya. Tuan Haji saya nak tanya. Boleh? Dah tak ada peraturan dan sebagainya. Yang dekat itu adalah kematian. Orang mati hari-hari. Kawan saya pun ramai mati lah. Boleh? Mati. Orang tak dekat benda. Mati lebih tinggi. Kita mati, orang ingat kita 2-3 hari je. Lepas tu lupa. Terus saya kau pangkat besar mana pun, ada jawatan apa pun, orang ingat sekejap je pun lupa. Nampak Kalau suami lagi cepat, dia cari orang lain. Betul? Nampak tu? Ada ramai yang jumpa saya. Tengok katalog, terutama janda.
Jadi saya isteri dah meninggal, saya nak cari isteri. Saya nak janda. Tapi janda saya tak nak anak ramai. Saya yang tak ada anak. Saya kata kalau nak ikut sunnah Rasulullah, ambil janda ni. Anak 12 atau 13 ya. Oh betul. Tak ada nak ambil janda juga. Dia macam kau tak tu. Datang tengok katalog budak ni. Dia dah ada girlfriend kau ni? Belum ada girlfriend? Ni saya pun tak ada girlfriend. Dengan kau pergi sudah Jangan Jangan straight je. Straight bagus. Kalau tak ada calon, datang tengok katalog Sekarang masalah saya dah nak cari lelaki susah. Tak ada calon lelaki, tak ada tu. Sekarang kita kat Malaysia, yang tak kahwin dengan lelaki ke perempuan? Soalan saya ni, perunik keluarga, yang tak kahwin kat Malaysia lelaki ke perempuan ramai? Salah, itulah kau tak buat research. Yang ramai tak kahwin di Malaysia ialah lelaki. Sebab hantaran tinggi. Lelaki tak ada duit. Sekarang kalau SPM, lulusan perempuan SPM, muka pula ada, parah ada, paling tidak 8,000. Diploma 10, degree 14, master 18, PhD 20,000. Mana lelaki nak cari duit? Ramai jumpa saya ni tak kahwin. Sebab tu minta maaf ramai terlanjur jumpa saya, haji-haji kami ni dah ni. Kau ramai tak? Ni perunik keluarga, ramai tak ramai jumpa? Dia ada terlanjur betul? Budak sekolah pun jumpa saya, atuk-atuk saya dah mengandung. Habis bila kau baru form 4, kenapa kau mengandung? Habis tu ayah dia hantar tuition. Lepas tu nak hantar anak tuition pun jangan hantar dekat jalan. Hantar tunggu. Dia pandai sekarang budak-budak ni. Bila hantar, dia pun WhatsApp pada kawan, boyfriend dia WhatsApp. Okay, line clear. Dia pun turun main, budak lawa, cantik. Atuk bayar saya menangis-nangis kat tepi. Malu saya tu. Saya ni orang kenal dekat surau masjid. Dia ayah tu terduduk terus. Anak sulung baru 3 tempat, dah mengandung 6 bulan. Sebab apa? Sebab apa? Ni saya nak ajar orang ni. Ni bila ada anak, kita kena beri kasih sayang dengan anak kita. Kasih sayang. Mari sini bakwan. Kau ini contoh model Apa nama kau ni? Sini. 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 Nama apa? Syahmi nama dia. Umur Syahmi 20. Kau ada ayah lagi? Ada mak? Ada Anak yang berapa kau ni? 3. 3 3 yang mana? Kampung Jawa. Kampung Jawa. Tante bapak kau anak boleh saya lah. Kau bapak kau? Abdul Rahman bin Hayat. Memang tu. Lorong apa duduk? Hajar Berata. Anak boleh saya ramai kat situ. Dulu kalau budak-budak Kampung Jawa semua sekolah star. Kampung Jawa belum ada sekolah. Jalan kebun pun tak ada lagi. Yang ada star asal Convert, ACS. Dan budak Melayu biasa akan pilih ke star. Anak murid saya ramai Kampung Jawa tu. Kau balik ni kau tunjuk muka atuk pada bapak tu ni nak tanya kau ni tu terang. Hayat ni kan, dengan ayah ni kau selalu salam ke peluk dia. Kau jangan tipu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tipu. Salam. Salam je, nampak? Salam saja. Kenapa kau tak peluk? Tak biasa. Biasa. Kau peluk bapak. Sebab tu anak ni perempuan ni, dia biasa dengan bapak, biasanya dia makin besar makin jauh Imam Faizal. Sebab tu kita dengan anak kita ni, kalau anak lelaki kita salam. Tak apa, atuk hari ni bacaan 35.5. Kau bacaan apa? 3.6. Kita dulu sihat Bang Ihsan tu kayak gini nak hantar FB tu. Ihsan sihat, dulu sihat, bacaan bagus. Okey. Dengan anak ni nak beritahu, ibu apa ni salam. Peluk anak kita ni. Ni peluk ni. Tengok budak ni tak ada perasaan nampak. Tak ada perasaan dia. Nampak tu. Peluk macam ni dan urut kepada anak ni. Ayah sayang kau. Ayah sayang kau nampak Syahmi, ayah sayang kau tengok. Tengok budak ni tak lepas tak? Urut ni anak kita. Tu nampak tu Faham ni? Apa rasa? Cakap terang lah. Rasa lega. Nampak? The first kali ialah lega. Saya bercakap normal, saya buat dengan anak saya semua dan cucu saya.
Rumah saya setiap bulan ada majlis makan-makan. Tapi 1 jam saya akan bagi tazkirah macam ni. Kita kadang-kadang keluarga ni kadang jumpa, lepas tu lepas sembahyang lepas apa, borak-borak makan, lepas tu balik. Saya tak. Lepas tu alhamdulillah cucu-cucu saya 3-4 orang sekarang dah jadi penceramah motivasi. Baru umur 16 tahun, 17 tahun. Anak saya pun pakar motivasi juga. Fauzan, lawyer, undang-undang. Fauzan. Tempat tu. Ni, kita peluk ni anak kita. Selain daripada lega, apa rasa ni? Rasa disayangi. Disayangi. Ni budak pandai. Kalau budak tak pandai, dia bela tu. Dia sayang pun tak tahu apa tak tahu. Ada? Tak ada perasaan? Tak tahu saya, tak tahu. Tak tahu. Ada? Semalam saya buat kaunseling. Ada budak sekarang, semalam dengan kuah hajar dengan mak dia. Umur 20 tahun Ustaz. Saya kadang hari ni kan, dah tua-tua buat kaunseling, cepat sebab tu, cepat sedih tu. Dia tengok orang puja kuah hajar dengan mak ni. Kuah hajar. Rupanya bapak dia tak pernah peluk dia. Biasa kalau buat kaunseling, mula saya buat mak dulu. Lepas tu buat anak dengan mak. Lepas tu saya panggil anak seorang-seorang nak dengar orang tu. Apa benda masalah dia? Baru dia cakap, ayah tak pernah peluk dia. Ayah balik rumah baru tak cakap. Lepas tu duduk bergayut kat telefon, ketawa sorang-sorang. Main telefon sorang-sorang. Main tak cakap dengan anak. Apa salah cakap dengan anak dia? Bapak kau balik cakap tak dengan kau, cakap betul. Tapi tak peluk kau kan? Tak peluk Kau anak sulung kau anak apa? Anak ketiga. Anak ketiga, anak bongsu. Apa tu? Patut orang kita peluk. Selain daripada itu apa rasa? Sayang dia apa rasa? Rasa dihargai. Bukan. Rasa disayangi. Bukan. Boleh? Nampak tu? Balik buat. Belum terlambat. Rasa selamat. Tahu? Ya? Rasa diambil peduli. Rasa diambil peduli. Bagus budak ni. Rasa boleh? Rasa boleh? Seronok tak kena peluk? Nampak tu? Bak peluk dan kasih sayang ayah kita tu. Tengok tak anak kita? Bila umur 1 hingga 7 tahun, tuan-tuan balik ni kan, berlari-lari tu. Mama, mama, daddy, daddy, ayah, ayah. Berlari-lari tu. Umur 1 hingga 7 tahun. Awal kanak-kanak. Umur 8 hingga 12 tahun. 8 tahun dah mula dah. Bila ayah balik buat dia tahu dia. Dia lelaki. Yang perempuan pun sama juga. Umur 13 dah mula dah, tak ada lagi dah. Ayah balik pun dia tak kisah. Cuma anak kita satu, apa? Siapa yang kena belajar? You all semua ni belajar kat universiti atau belajar sekolah. Kau semua tak belajar ilmu parenting skill. InsyaAllah kalau siapa nak ceramah saya parenting skill, malam merdeka ni saya beri ceramah tu dekat Dewan Komuniti Sarawak 4 Imam Rizal. Depan Pasar Tani adalah pukul 9. Yang ada anjur kan jemput saya pergi ceramah malam tu pukul 9 malam. Ambang merdeka, ibu bapa cemerlang, anak gemilang, tajuk dia. Sambut merdeka. Bukan nak naik bendera je, menjijik ni. Korang ada ilmu. Peluk ni, tengok tu. Dihargai tu disayangi. Batu anak kita tengok tak? Makin besar makin jauh. Makin besar makin jauh. Silap. Cuba tengok anak lelaki. Mak nak peluk anak lelaki. Mama sini peluk dengan mama. Apa anak lelaki buat? Alah, malulah mama. Mama, abang dah besar. Apalah. Mama, mula tak apalah. Nak peluk juga macam ni, tak peluk. Sebab apa? Dia tak mau kena ni. Sebab mama banyak daging. Betul? Tak mak dia. Bapa nak peluk anak perempuan ni juga. Bila masuk umur 9 tahun, 10 tahun dah mula tak nak peluk tu. Malulah ya, malulah. Apalah boy, tak nak. Saya lupa anak-anak saya sampai sekarang cikgu di MTS ya. Umur dah 39 tahun. Sampai sekarang pernah jumpa di pasar tani tu, di Andalas tu. Saya tengah beli buah dengan isteri saya. Tiba-tiba datang perempuan dari belakang peluk saya. Bayangkan orang peluk saya ni, peluk ni. Yang jual buah tu, jatuh buah tu. Dia panggil saya Ustaz. Ustaz. Ni bini muda ke? Bini muda. Saya pusing tengok. Halo. Ini anak saya yang sulung tuan. Dia peluk Ustaz macam tu, cium macam tu. Balik duduk rumah lain. Buat tu. Dia peluk, dia cium Ustaz macam tu. Allah. Saya sedih lah Ustaz. Saya ada anak 8. Seorang pun tak buat. Betul-betul ada puan kat situ, anak perempuan dia. Apa kau tak peluk ayah? Dia tanya anak dia tu. Apa jawapan anak dia?
Ayah tak pernah ajar. Kenapa? Anak saya peluk saya, cium saya, cucu saya kalau Allah Akbar. Lepas tu saya umur 65 tahun, happy. Dia bila kita happy di hati ni, naik ke muka. Kalau di sini tak okey, muka macam bulldog. Kau tengok ada orang ada. Baru umur 55 dah muka. Lepas tu kau duduk di pejabat agama, muka kau masam. Macam mana? Betul, duduk kat kaunter depan tau, muka macam kapet tak siap. Ni orang luar komplain. Malulah kita. Senyum sedekah. Sebab apa tak senyum? Dekat hati ni tidak ada kasih sayang. Pak Lu apa ni? Ni kau boleh baca buku ni. Ni, saya buku ni. Buku ni tak dekat jual kedai buku tu. Saya ceramah, saya bawa. Tu RM10. RM10 Ehsan beli rokok ni RM17. Jadi Ehsan tak baca buku, dia baca buku. Boleh? Kita ni sibuk lain tu Ni 10 bab dalam ni baca. Ni buku ni saya dekat ni cucu saya semua. Saya dah cetak ni dah dekat 16 kali cetak. Habis. Ni. Macam juga isteri. Imam Faizal, kenapa kita peluk isteri kita? Setiap hari kita peluk. Kadang-kadang saya pergi Masjid Alimiah tu, saya bawa bini saya tu, tanya Imam Faizal. Pergi Masjid Alimiah sembahyang subuh, saya bawa bini saya. Lepas sembahyang tu isteri saya mesti datang, peluk saya, cium saya. Peluk cium. Dah jemaah-jemaah lainnya yang perempuan-perempuan tengok suami dia jalan. Biasa suami keluar masjid jalan laju. Dia tanya, Imam Faizal, Bang tak nak peluk saya ke macam Haji Husin tu? Sudahlah kau. Kesian. Lepas tu jumpa saya buat kaunseling. Haji macam mana nak supaya suami kita peluk kita? Kata suami tuan ego, dia tak mau dengar. Kalau pergi ceramah kat masjid pun tajuk parenting ni, yang dengar semua siapa? Adalah 5-6 orang, yang lain semua tidur. Tak mau ikut. Kita bila sebut keibapaan dia atau parenting, tak mau dengar. Suami isteri, tak mau dengar. Peluk. Ni balik depan ni Ehsan. Kau peluk bini kau? Peluk tak peluk ni Ehsan? Peluk tengok tu. Angguk. Peluk dah kahwin dah? Dah peluk bini. Peluk. Jangan peluk masa nak buat projek je. Bila peluk ni? Ni masa nak datang hantar kerja. Ni orang perempuan depan ni. Bukan? Macam juga sebelum kahwin panggil apa? Saya ada kes tak counseling. Sebelum kahwin panggil baby sampai macam cacat. Baby. Sebelum kahwin. Lepas tu yang dipanggil suami ni apa? Bakal suami. Habi. Lagi 2 tahun datang jumpa saya, lebam sana lebam sini. Dah lah perempuan putih Ustaz. Tak mengandung. Datang lebam-lebam, saya tanya, kenapa muka puan ni lebam? Inilah babi ni pukul. Babi mana? Betul kau? Astaghfirullahalazim. Kata kenapa dulu baby, sekarang kenapa jadi macam ni? Dia cakap apa tau? Suami saya ni panah barang, tak sabar. Dulu yang penyayang, sekarang tak tahu, tiba-tiba nak marah. Lepas tu kita kemarahan menyebabkan kita selalu bertindak kadang-kadang di luar daripada kawalan. Lepas tu kita selalulah peluk dia. Bila nak peluk ni? Nak ajar. Ni kau balik malam ni kau boleh peluk bapak kau. Aku nak ajar kau. Bila nak peluk agak-agak? Bila nak peluk? Waktu balik kerja. Waktu balik kerja nak peluk buat apa? Badan busuk. Kau baru satu budak ni. Padahal bapak kau tak nak peluk kau. Waktu balik kerja, boleh? Kita orang Islam, Rasulullah SAW dah ajar. Bila waktu dipeluk ialah selepas solat berjemaah. Kalau kita suami sekali-sekali jadi imam, kita beri salam, lepas tu kita zikir, doa, pusing belakang dan peluk. Mula-mula bini akan datang, salam, cium tangan tau. Bini datang nak cium tangan, kita peluk bini kita. Menangis orang perempuan Ustaz. Menangis orang perempuan. Betul tak? Kau menangis kan? Kau nampak muka ni, jangan kena peluk. Tengok muka. Tengok muka jangan kena peluk. Kalau tanda tu muka jangan kena peluk. Belum masa nak bersama je. Kita pun cepat 5 minit. Ya, saya cakap juga Ustaz. Tak semestinya tuan-tuan bekerja di pejabat agama, you tak ada masalah. Ada datang jumpa saya tu klinik saya tu Kau nak jumpa pegawai keluarga ni, kau mungkin malu buat sama-sama. Ataupun kau tengok dia pun sendiri, mungkin dia pun aku nampak lain macam. Betul? Nak cakap?
Sebab dalam kaunseling ada 3. Kaunseling ni orang tabu tau. Sebut kaunseling ni ustaz, orang kata apa? Kaunseling masalah. Tu silap. Saya nak beritahu, kaunseling yang pertama sekali, jumpa kaunselor yang pertama ialah for educate, pendidikan. Belajar, nak belajar. Walaupun tuan-tuan belajar agama, belajar ustaz, belajar apa pun, tapi you tak belajar ilmu parenting ni. Ni, ilmu ni tak ada. Saya mengajar paper kat universiti, dulu bahasa Inggeris pun tak. Jadi ramai orang kata, Haji tulislah bahasa Melayu. Saya tulis. Ini pun dah gaduh ribu buah. Ni, psikologi perkahwinan dalam rumah tangga. Nampak tu. Belajar. Datang kaunseling yang pertama, belajar. Tuan-tuan tahu tak dia datang jumpa saya siapa? Doktor, pakar undang-undang, profesor universiti datang belajar. Haji, anak saya sekarang umur 12 tahun. Saya nak ajar tentang bagaimana nak menangani anak-anak di awal remaja. Datang apa? Belajar 5 jam. Dia nak one to one, dia tak mau macam ni. Dia nak one to one. Bayar berapa saya bayar. Orang sekarang nak one to one, datang suami isteri. Saya ajar lah, pilih kaunseling ajar. Haji, macam mana nak membugarkan suami isteri? Membugarkan. Ni nak membugarkan kita ni. Tengok, bila kahwin dah lama kan? Lama-lama. Tengok. Nak sekarang pula zaman ni zaman ada media sosial. Kahwin 6 tahun pun dah jemu. Masing-masing dah main. Tengok pula bini datang kerja kau main lawa pakai, kau make up pun. Balik rumah pakai baju kelawar Kelantan tu. Lengan sebelah dah tak ada. Gigi palsu. Ada. Siapa nak kena? Yang suami pula tu pakai ni t-shirt pagoda. Tu kan? Ataupun kau pakai ni t-shirt Hari Keluarga Pejabat Agama Islam dan Kelang. Yang tahun 2000 ni Ustaz. Siapa nak tengok muka kau? Tak pandai memikat pasangan. Kita makin lama kahwin, kita kena pandai memikat pasangan kita tu tak? Sebab pasangan kita ni kita jumpa tu kat rumah. Jangan jemu. Nampak tu? Lepas tu kita kena peluk selalu. Kau dengan anak ni cakap elok. Apa nama tadi? Syamil. Ayah nak pesan ni, belajar pandai. Tahu, ambil apa-apa cakap dengan ayah tu. Saya dengan anak saya macam ni. Anak saya yang bongsu, kawan Imam Faizal ni pilot, tahu tak? Umur 31 tahun. Sampai sekarang panggil baby ni. Dia pilot, panggil baby. Kalau saya panggil dia baby, ada 3 baby datang ni. Anak dia, baby Iwang 4. Manja ni Ustaz. Saya tak boleh marah dia. Saya tak boleh apa kat dia. Tapi alhamdulillah lah. Anak saya semua, walaupun saya kaunselor, tapi saya garang. Saya kaunselor, tapi dengan anak boleh bergurau serta macam ni boleh cerita. Lepas tu saya dapat cucu ramai. Kenapa saya dapat cucu ramai? Saya umur 47 tahun dah ada cucu tu. 47. Ustaz umur apa sekarang? 49. Dah ada cucu belum? Belum. Saya 47 dah ada cucu. Sebab anak saya 3 orang kahwin di universiti. Fauzan pertama sekali, dia kahwin 2004. Masa tu dia baru first semester kat UIA buat law. Balik-balik rumah, ayah-ayah Angah nak kahwin. Dia tak berani cakap dengan mak dia. Dalam keluarga ni mesti ada yang good listener, pendengar yang baik. Dengar, kalau nak mengadu, dengar. Ni kau kalau nak mengadu, kau mengadu dengan mak ke dengan ayah? Kau mesti dengan mak dia. Dengan mak dia. Kau dengan ayah kau tak mengadu. Tengok. Saya percaya dalam ni pun ramai tak nak mengadu dengan ayah. Betul kan? Silap, tapi saya terbalik. Ayah nak kahwin, Angah nak kahwin. Saya cakap apa Angah? Angah baru umur 20 tahun nak kahwin. PTPN kau dapat berapa? RM17 ayah. RM17. Habis nak kahwin ni duit siapa? Duit ayah lah. Ya. Ini demi Allah. Saya pergi Minang, awak tahu berapa kali, 5 kali, 6 kali lah. Lepas tu, siapa nak terima anak kita? Kerja tak ada, apa tak ada ni, baru belajar ni. Lepas tu ramai mengandung luar nikah. Sekarang ramai jumpa saya. Tuan Haji, saya dara dah tak ada. Apa pasal? Dah terlanjur je. Nak kahwin, mak bapak tak bagi. Mak bapak kita apa? Kau belajar dulu sampai habis. Belajar sampai habis, kerja dulu. Ni jangan kata-kata nak kahwin, kerja praktikal baru sebab agama tu. Apa senyum-senyum? Ajar habis dulu tau. Kompor duit. Tu nak bayar kemah, nak bagi makan, hantaran 12,000. Semua kau tahu. Faham tak faham ni? Okey. Lepas tu anak kita kadang
Malam-malam dia keluar dengan boyfriend dia. Kalau kat kelas mana? Tanjung Tengkorak. Betul Lepas tu kau tengok Tanjung Tengkorak dalam kereta bergerak. Gerak. Esam tu bergerak tu. Tadi naik motor. Gerak di pantai tu Tanjung Tengkorak kan. Ada ikan bakar sedap. Betul Esam kau bela pula. Tak tahu. Oh budak baik. Tak baik. Esam tu baik. Tahu jadi dengan anak ni orang kita bercakap ni. Ni dalam keluarga tu. Dalam keluarga kita bercakap dengan anak kita. Mana keseimbangan tu. Balik rumah kita ada masa. Kadang balik rumah dah penat. Alasan kita apa? Ayah penat kerja. Ayah tak mau bercakap. Kau pergi cakap dengan mak kau. Biasa ni lah. Pergi cakap dengan mak. Mak penat kat dapur. Masak lagi. Nak lipat kain lagi. Nak mop lantai lagi. Itu bila anak datang. Apa benda? Kau tak nampak seduk ni? Seduk nampak seduk. Mama tengah sibuk. Pergi ayah kau tu. Jadi budak lama-lama. Dan kesilapan kita hari ni, kita bagi anak kita terlalu awal ni benda ni. Ini banyak merosakkan. Saya banyak umur saya umur 8 tahun dah tengok Japan porn, Korea porn. Saya ramai buat yang kena melibat orang ramai di sekolah-sekolah asrama. Saya buat kes ni, menakutkan. Ni tengah berhubung dengan saya sekarang ni, gay ni. Dia kena liwat. Saya tak bersebut. Nanti Pak rakam. Yang meliwat tu dengan Allah malu nak sebut, tak boleh lah. Imej Islam tak boleh. Tak boleh saya nak sebut. Sebab ada rakaman. Kalau tak ada saya cakap. Kalau tak ada rakaman saya cakap. Bahawa kita ni suka hantar anak ke asrama di usia muda. Kau jangan hantar anak kau di asrama. Tak kira lah tahfiz ke benda-benda, tak kira. Saya buat kes ni semua ni. Ni sekarang berhubung dengan saya ramai ni yang kena liwat ni. Sedih juga. Dah hafal Quran 9 juzuk, lepas tu kena liwat. Ustaz tu nak tahu? Nak kalau macam ni, kalau masuk asrama tak ambil 2 malam, mesti kena ni. Udah macam ni. Macam Ihsan tu masuk asrama 5 tahun, tak ada orang minat. Dia pula mentang orang, buat Ihsan, ganas tu, betul Sama berani. Tapi kalau macam ini, budak ni kau duduk asrama tu. Tak ada Tengok, kau duduk asrama, selamat. Selamat kau. Masuk asrama, budak macam ni. Ini dia panggil ikan bawal putih. Dia makan ikan dia. Bawal putih ada, bawal hitam. Lepas tu cincaru ada. Cincaru ada. Ni ikan ni siakap 3 rasa. Jadi peluk balik. Balik kan. Kau peluk ayah kau bila lepas solat berjemaah tu. Lepas solat berjemaah, ayah ni bila besar macam ni nak peluk, ayah macam mana tu? Apa ni? Kenapa ni? Kau pun terbiak ke apa? Ataupun apa Ustaz? Dia kata apa? Ni mesti ada nak apa-apa. Kita ayah tu ada persepsi. No. Lepas tu belajar hari ni jangan malu balik peluk. Ibu begitu juga, anak lelaki besar, peluk. Dia tak nak peluk. Dan orang kalau kita suami isteri lepas solat kita peluk, anak kita semua dia akan tengok tu. Tengok belakang. Dan kalau yang kecil-kecil tu umur 5 tahun, 4 tahun dia jealous. Dia akan masuk tengah-tengah. Ni apa ni mama yang peluk ni? Apa ni? Ni orang tak suka ni. Ni tak suka, dia tak suka. Dia jealous. Sebab kita peluk suami isteri depan-depan. Sebab apa tuan-tuan? Kita ni banyak yang tindakan tingkah laku yang bagus-bagus kita tak buat depan anak-anak. Tapi kalau bergaduh depan anak-anak. Masuk kereta nak balik kampung. Balik, asyik balik kampung mak awak tadi. Mak saya nak balik. Anak toyol 3 ekor kat belakang tengok. Anak 3 orang duduk tengok tu. Mak bapak bergaduh, tak bagus. Kita kalau elok-elok di depan anak-anak, cakap yang elok. Apa tu? Boleh balik peluk bapak kau Kau berani tak berani? Astaghfirullahaladzim. Umur 20 tahun tak takut bapak kau gagal betul Dia tak, tapi dia pendiam lah. Bapak pendiam. Dalam bahasa psikologi counseling, orang pendiam ni ialah introvert. Extrovert. Lepas tu kita kena extrovert. Apa ni? Jadi dengan anak ni kena cakap. Baik kata ni bayar cakap ni cakap. Okey lah. Ni tak ada. Kadang-kadang kita tak nak cakap dengan anak. Balik rumah jangan kau menangis. Jangan menyesal. Ni ramai ni. Yang perempuan pun kalau ada ayah ada lagi, balik peluk. Janganlah kita peluk ketika ayah kita dah jadi jenazah. Dari jenazah baru peluk menangis. Ayah masih hidup kau nak peluk. Silap. Masih hidup kita peluk.
Ini saya pesan tu anak-anak okey, masuk bang. So, terima kasih okey, bagus. InsyaAllah kau 20 tahun tak payah cari jodoh lagi betul lagi 6 tahun kau datang cari saya bagi kau ustazah kau nak ustazah ke doktor? Kau semua tak tahu ni siapa? Tak ada pernah ada girlfriend? Tak pernah. Budak baik tu lah. Tak pernah ada girlfriend Sal, berapa kali kau ada girlfriend Sal? Sal mesti banyak kali ni tu nombor jadi nombor ni dia. Belum. Dia dah bagi lagi kenapa kan? Ni dia tuan. Saya nak ambilkan sikit ni dia. Kemudian yang besar itu adalah hawa nafsu. Yang berat itu adalah amanah. Amanah tuan. Kalau kita orang Islam kita rujuk apa? Surah Al-Mu'minun. Mukmin yang berjaya. 7 ciri mukmin yang berjaya dan beruntung Allah kata. Salah satu dalam tu ialah amanah. Hari ni ramai sangat orang tak amanah. Minta maaf cakap lah. Ni ramai orang tak amanah. Sebab saya buat kaunseling. Termasuk dalam pertubuhan-pertubuhan yang berkaitan ataupun organisasi-organisasi termasuk yang ada Islamik ni. Sebab tu minta maaf, kita yang lain tak kisahlah. Amanah dan menepati janji. 7 sisi mukmin yang berjaya, surah Al-Mu'minun apa Allah kata. Yang pertama ialah mukmin yang beriman. Yang kedua, mukmin yang khusyuk dalam solat. Yang ketiga ialah mukmin yang tidak bercakap bukan-bukan dan melakukan perbuatan yang bukan-bukan. Hari ni tengok kita, habis masa kat sini banyak habis masa kat sini. Yang keempat, mukmin yang membayar zakat. Yang kelima ialah mukmin yang tidak melakukan perzinaan. Yang keenam ialah mukmin yang amanah dan menepati janji. Yang ketujuh, mukmin yang jaga solat. 7. Amanah dan perkara 3 itulah yang banyak berkaitan dengan iaitu kerjaya yang kita bincang dalam pagi ini. Menepati masa, integriti, kerja tak berkira, kerja seronok, kerja itu sebagai ibadah. Itu semua ialah perkara nombor 3 dalam surah Al-Mu'minun. Tuan-tuan nak tengok lebih jelas? Siapa yang dah ciplak ni dan kena beli khusus, kena bayar satu hari 4,000, 5,000. Dia buka dalam handphone, dia pergi kepada iaitu 7 Habits. 7 Habits. Tu dia, Stephen Covey. Saya dihantar oleh Universiti Melayu lalu masih dibisyarah tahun 2000. Satu hari bayar 5,000 kalau khusus macam ni. 2 hari 10,000 dekat Hotel Hilton PJ. Minum air mineral saja. Satu hari dia dapat duit tak banyak lah 500,000 satu hari. Saya dulu masa universiti akan hantar pergi khusus 2 hari, 3 hari. Edward di Bono 3 hari 20,000. Nampak tu? Sedangkan kita dalam Quran dah ada. Dalam Quran dah ada surah Al-Mu'minun. Mukmin yang berjaya. Saya dah sentuh tadi tu. Amanah termasuk apa tu? Menepati masa, jangan ponting, jangan hilang, kerja betul-betul ikut SOP. Jangan kita kerja berkira. Jangan kat pejabat kita mengumpat sama-sama sendiri, dengki-mendengki, tikam-menikam. Politik di pejabat. Tengok muka Isam Ehsan. Dia ni bila nak tukar ke lain pula ya. Tukarlah dia pula ni imam. Tukar ke Masjid Kapal pula. Pak, kita dengki-mendengki sama kita. Kerja, macam mana nak kerja bagus? Atau kerja pun slow, lembab. Tuan-tuan puan ni ingat tu, pejabat agama ni ialah tumpuan orang ramai. Tu, di luar sana semua orang sebut pejabat agama. Sebab pejabat agama semua datang tengok pagi-pagi dah berbagi tu. Okay, nak bercerai, apa semua macam-macam benda tu. So kalau kita buat tak betul, image kat luar tu tak elok. Saya ramai masuk Islam buat saya mengurusi Perkin Kelang. Tu restoran Perkin Kelang tu di Masjid Ariniah dengan kerjasama Masjid Ariniah. Saya dah buka 3 tahun dengan infak orang ramai. Saya buka, sebab apa saya buka? Sebab ramai bawah saya mualah-mualah ialah ibu-ibu tunggal, anak 10, anak 11, suami dah hilang, lepas tu suami dah meninggal. Jadi takkan nak minta duit ni. Ni pagi ni minta lagi 3 orang minta duitnya. Saya ni hari-hari minta duit tak? Ni saya staff saya. Ni tukang masuk duit. Ya. Dan di kedai saya tu sebelah Hong Leong tu saya sediakan apa? Iaitu boleh ambil makanan percuma.
Masih PKP baru ni tak banyak lah, RM70,000 kita bagi. Satu tu ada beras, ada susu, benda semua. Saya ada kedai tu, sebelah Hong Leong ada kedai halal frozen food, Ji Wuxin. Saya buka tu kenapa? Salah satu ialah kerana nak membantu mu'alaf ni. Kesian, kerana masuk Islam memang dapat zakat. Selangor ialah negeri yang bagus bagi zakat dia orang ni, tapi dia ada masalah-masalah lain. Kadang keluarga dah buang, keluarga tak mau terima dia. Lepas tu anak-anak pula, misalnya suami, malu lagi apa ni. Banyak saya buat kaunseling. Tahu lah tuan pun banyak juga buat kes. Mu'alaf mengadu dengan kita apa? Cina, India, Iban, Sarawak dan sebagainya. Cik, saya kahwin dengan orang Melayu, sehingga orang Melayu ni boleh bimbing saya. Kemudian saya kahwin anak 5, dia tinggalkan saya. Ni Melayu apa Islam dia kan? Kita Melayu berdesing telinga dengar tak? Dulu bukan main lagi cakap nak bimbing saya lah, you mu'alaf lah, you apalah, you apa. Tapi bila dah kahwin, ni masalah nampak. Tahu boleh? Jadi tuan-puan, tolong jaga benda-benda macam ni, integriti, tolong jaga. Sebab tu dalam amanah tadi tu. Baik, dalam amanah. Sebab dia melibatkan soal amanah. Yang sulit itu adalah ikhlas. Bila kerja nak ikhlas. Kita di rumah pun nak ikhlas. Apa tu? Memang penat. Sebab tu perkahwinan yang paling berkat adalah keikhlasan. Tuan-tuan, mula-mula kita berkahwin mungkin kerana cinta. Sebab bila kekal cinta. Sebab tu kenapa orang berkahwin akhirnya bercerai berai, kenapa? Banyak isteri cakap apa? Haji, suami saya sejak kahwin 16 tahun tak pernah bagi nafkah. Sebab dia kata saya kerja. Saya naklah rasa suami saya bagi juga nafkah. Nampak tak? Sebab kita orang Islam kena baca surah apa? Surah An-Nisa ayat 34. Al-Rijal, lelaki ialah pemimpin. Lelaki ialah pemimpin. Hari ni ramai lelaki gagal jadi pemimpin. Kita malah saya cakap ni, kadang-kadang bila datang ibu saya, perempuan-perempuan ni kan, dia nak bercerai ni, saya kadang-kadang rasa padahal sekarang ni ramai orang perempuan tak nak kahwin. Lepas tu ramai sekarang perempuan suka kahwin pilih siapa tu? Pilih suami orang. Macam Ustaz Haji ni orang suka banyak duit dah pokok-pokok. Nak pilih budak kecil ni, dalam kocek RM2 tu apa? Betul tak? Dalam kocek baju bagus kan? RM10 kan? Tak ada duit dah bayar. Dua bendul budak ni baik betul. Nasib baik aku tak ada anak perempuan. Ada kambing pun dah. Bagus budak ni, 2 bendul. Misalnya apa tu? Dah kahwin, tak ada duit. Ni kahwin, tu tak sedar. Betul kan? Bila minta duit je, isteri minta duit, tak ada. Abang tak ada duit. Abang dah bayar kereta, bayar rumah, bayar bil. Baru ni PKP, bil api meningkat, abang bayar tak? Baru ni jumpa saya bergaduh pasal apa? Bayar bil Astro. Bil Astro saya bergaduh. Kan? Ada benda kecil-kecil je. Ni bawa mulut, isap okok. Isap kau isap okok kan? Tak isap. Oh bagus kau. Tapi kenapa bibir hitam ni? Jangan isap okok, orang lelaki. Bagaimana isteri tak suka tu? Siapa tanya orang perempuan suka suami isap okok? Tak suka tu, salah. Kenapa? Kenapa salah? Mulut busuk. Mulut busuk. Ni, ibu saya nak bercerai pasal apa Haji? Bila nak roman je, mulut busuk. Jadi saya tutup mulut. Okey, lelaki kau roman kat mana? Roman kat dahi. Pasal itu Ustaz, kadang-kadang kita nak apa ni? Lepas tu bawa badan. Lepas tu apa lagi? Berdengkur, berdengkur. Bila tidur. Dah bergaduh pasal itu je. Tapi yang banyak bergaduh pasal duit. Duit ni penting tu, bukan cinta je. Baik? Masa bercinta memang bercinta. I sayang you, I love you so much. Apa jadilah. I tengok hidung you pun I sayang. Pipi you merah macam apa, gini-gini kan. Hidung you mancung lah, I suka lah. Bila kahwin, bila duit tak ada, pasal hidung kau kembang. Hidung kembang pula dah. Apa pasal kau pendek? Kau ni pendek tak? Pendek. Aku nak cari bini yang tinggi. Kau ni pendek tak? Pendek, metok lah, hitam macam kapet. Macam-macam mulut. Saya tanya dulu pun masa bercinta, tak ada tuan Haji macam ni. Dulu masa bercinta, saya lah paling cantik. Cinta bukan kekal selama-lamanya. Money, duit. Kecuali orang-orang yang sabar. Macam orang berhidup ni, orang perempuan ni, kalau suami tak ada duit, tak apa, jangan minta bukan-bukan. Dah datang kerja, misalnya bawa kancil 660, pakailah. Tutup pintu berbunyi tetangga, tak apa. Tengok pula Imam Faizal pakai Honda Accord ke benda, jangan bandingkan dengan dia.
Tengok pula kadi pula pakai kereta besar. Lepas tu bagi suami, abang tengok tu, tuan kadi pakai macam tu lah kita nak. Ni asyik kancil dalam kosong. Betul tak? Banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan. Jangan banding-bandingkan ni. Jangan banding-bandingkan ni. Nampak tu. Dan jangan buat keberhutangan yang tinggi. Minta maaf kepada ramai jumpa saya. Orang Melayu ni banyak pinjang alung. Aduh, alung tu. Kaki tangan kerajaan kalau pinjang alung, sikris lah, habis. Jangan. Satu lagi, hutang banyak, lelah tinggal dalam gaji. Patut tinggal berapa persen, tuan imam? Tuan ni, tuan tadi 40. 40%. Tiba-tiba tinggal berapa ratus ringgit je. Macam mana nak hidup? Kan? Ni nak buka sekolah dan sebagainya. Dan kita mesti ikhlas, boleh? Dan jangan tak mudah buat dosa. Dan yang bersabar. Bila kerja kena sabar. Dalam rumah tangga pun kena sabar. Sabar. Bila ada ujian, dugaan, sabar. Lepas tu kita banyak istighfar. Ada komunikasi. Kalau ada masalah, buat kaunseling, datang suami isteri. Jangan malu tuan-tuan, saya cakap ni. Klien saya tu daripada seluruh dunia. Daripada Australia, daripada England. Lepas tu saya relax je. Klien saya daripada seluruh dunia. Baru ni daripada tu Amerika. Sebelum PKP tu. Orang Malaysia, Duk Syalam, kerja kat Amerika, balik sini. Jumpa saya buat kaunseling. Saya tanya kenapa you tak buat dekat Amerika? Dia kata di Ohio. Dia kata kat sana budaya lain tu Haji. Dia orang kalau kita datang, kita kata nak cerai, memang digalakkan cerai. Sebab dia orang kat sana lebih kepada berfikir secara liberal. Liberal? Kalau cerai, cerai lah. Kebebasan, bebas. Kita sini tak, dalam kaunseling, perempuan kita nak mengekalkan perkahwinan. Anak dah ada 3, nak cerai buat apa? Betul eh? Tuan-tuan, jadi kita nak supaya ni dia tuan-tuan, sabar. Dan yang sering kita lupa adalah bersyukur. Ni tuan-tuan ni, saya dipanggilkan oleh Tuan Imam ni, Tuan Kadi, ada 60 staf kat sini. You untung ada kerja ke tak? Ada orang di luar sana tak ada kerja tu. Dan kita kerja kerajaan untung. Tak ada kata orang tu PKP pun dapat duit berapa ramai. Sebab tu saya sediakan makanan fisabilillah. Kenapa? Ramai jumpa saya, Haji, saya dah kena buang kerja. Haji kerja tak ada. Ni nak makan, nak apa, tak ada duit. Pilot, anak saya pilot. Dulu gaji 40-50 ribu. Hari ni zero. Pilot tu. Baru ni kawan dia bunuh diri, terjun. Ini saya boleh cakap, walaupun rakam. Sebab ada keluar surat khabar. Dia kapten. Sebab tu, terjun, bunuh diri. Sebab tu, sebab apa? Masalah, dah tak ada pendapatan lagi dah. Sebab ada tuan-tuan kerja, ada pendapatan. Sebab tu kita bersyukur, jaga kerja ni. Kerja dengan amanah. Kerja betul-betul. Jangan kita kerja main-main. Kerja tu ni sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok bukan senang nak dapat kerja sekarang. Sekarang ada master semua bawa pandai. PhD bawa pandai. Tahu? Yang kita kerja main-main lagi dan semakin tak bersyukur. Ini kalau buka lah jawatan kosong pejabat agama daerah Kelang ni, grade 19, tapi yang memohon semua ada masters dan first degree. Betul tak tuan? Ya. Bersepah nak minta kerja ni. Ramai orang graduate, nak graduate lagi dia. Tapi convo tak buat lagi. Ni dah nak graduate dah. Universiti semua tak ramai lah. Adalah 75,000. Nampak tu? Itu universiti kerajaan. Malaysia Melaya, UPN dan sebagainya. Kemudian bersyukur ada kerja. Bersyukur lagi apa? Kita ada keluarga, kita ada anak, kita ada staff. Bersyukur dapat bos yang bagus. Bersyukur dapat kawan-kawan yang bagus. Ni kat sini. Nampak tu? Kita bersyukur. Nikmat Allah bagi kat kita. Balik rumah bersyukur tuan-tuan. Kenapa? Kerana kita ada isteri yang bagus, kita ada suami yang bagus, kita ada anak-anak. Nampak tuan-tuan? Ada Allah bagi uji dengan kata-kata anak yang OKU. Saya jaga OKU tu ramai 70 orang. Ada orang diuji dengan anak-anak misalnya tak nak pergi sekolah. Hari ni ramai tak nak pergi sekolah. Sebab ketagih ni baik-baik. Ini jangan bagi anak perempuan main sampai pukul 4 pagi, pukul 3 pagi. Ini berhantu tak? Ramai hari ni budak tak pergi sekolah pasal benda ni.
Bercerai-berai suami isteri pun pasal benda ni. Betul tak tuan? Ni dia. Suami asyik main ni, ketawa seorang-seorang pukul 2 pagi. Bini nak tidur. Minta maaf, ada jumpa saya, Haji. Saya dah lama tak buat seks. Berapa lama dah puan? Dekat-dekat setahun lah. Itulah tu, saya pun rasa lonely juga. Saya tengok Tuan Haji pun saya suka. Bahaya, jadi kaunselor ni bahaya. Kalau tak kuat iman, songkok, goyang tu. Yang menggoda tu lawa dah tu. Oi, yang main tu. Betul tak? Perangai boleh jawab cara keluarga tu ada. Dia pun kena goda ni kat ni. Walaupun bawang putih. Apa tu? Saya kata macam ni puan. Puan panggil suami datang, saya buat kaunseling. Bila saya panggil suami datang, suami cakap apa? Saya penat lagi. Lagipun kami dah ada 3 anak. Ada 3 anak Tuan Haji. Buat apa nak anak-anak lagi? Tak payahlah. Saya kata sekarang seks ialah satu keperluan. Saya kata bini kau baru umur 38. Dia tak nak main lagi dah. Sebab malam-malam saya buat main PUBG. Lepas tu Isan ni main. Jangan Isan kau dia main Jadi dia main. Dia patut main dengan bini. Ramai ni bini yang sekarang ni yang kita kata iaitu kesunyian. Sebab tu minta maaf, hari ni banyak saya buat kaunseling bini orang, suami orang kat pejabat. Ni tengok yang mana jumpa saya. Baru ni ada berapa pakis sebab Haji, bini saya dah main dengan perempuan lain di dating kat Pulau Pinang ni. Macam mana kau tahu? Saya tahu. Dia kata nak pergi mesyuarat, tapi saya rasa tak sedap hati. Saya buat spot check. Rupanya dia buat projek dengan kawan sekerja dia kat Pulau Pinang. Kawan sekerja. Kadang-kadang kita ni dengan suami isteri, bila bini balik, bini bercakap, kita tak cakap. No komunikasi. Sebab tu suami isteri kena ada komunikasi. Suami isteri kena ada komunikasi. Dekat pejabat, bos kena ada komunikasi. Dengan bos kena cakap. Kalau bos bagi tugasan ke apa, ya bos bagi ni bos, minta maaf Dan dengan cara yang terhormat, bukan dekat tepi jalan ke. Kalau dia nak keluar ke, bos tadi bagi kerja dia, memanglah bos stress tengok muka kau. Suami isteri kena cakap. Ni kadang langsung tak kena cakap. Ya, ambil balik. Dapat suami robot cop ni suami. Ya. Tanya sepatah, jawab sepatah. Abang nak makan apa? Nasi lah. Abang nak makan ikan apa? Ikut suka lah. Saya buat banyak tanya. Tapi ada orang komplain apa? Kalau kat pejabat, kau main mesra dengan staf lain. Macam ni? Alah, awak ni apa ni? Kenapa awak ni? Kat pejabat kau main. Sana betul menggatal kau kat pejabat. Dengan isteri terus. Tak ada. Yang sibuk abang penat tu. Balik penat. Lama-lama isteri kata, kalau macam ini, aku ada seorang yang kat pejabat saya jumpa pula Ehsan. Cik Ehsan nak mengadu hal. Ehsan pula belajar kaunseling baru 2 hari setengah. Dah ada ilmu kaunseling, dia pun rasa dia macam kaunselor. Dah jadi pendengar yang baik. Tak apa. Dengar. Saya dengar cerita dengan saya. Tak apa. Jadi kadang-kadang kita suka tu kawan kita dengar. Good listener. Sebab tu kat pejabat ni kita ada kawan baik. Kita ada kawan cerita-cerita menu. Kita ada kawan Facebook. Kita ada WhatsApp. Ada kawan semua kita cerita dengan dia. Tapi ada orang juga tak ada siapa-siapa kawan dia. Ini kita panggil makhluk anti-social. Tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Ini lagi bahaya. Tak ada kawan, tak ada apa. Datang pejabat pun muka ketat macam kapet tak siap. Ini Tuan Kati kalau ada cepat-cepat hantar pada saya. Dia masalah. Semua orang dia masalah. Jadi hari-hari Cik Ehsan lama-lama tak apalah. Ehsan bercakap tak apa. Tak payah panggil Cik, panggil Abang San sudah. Habis Abang San. Betul. Cakap manja-manja pula tu abang. Duit pun tak berkira. Kalau kat rumah dengan bini berkira. Tapi kalau dengan dengan staff bukan main lagi. Komponen. Jadi ini pun satu hal juga komponen. Tuan. Okey. Jangan kita sekali-kali kata orang tu ni ada hubungan dengan staff dekat pejabat lebih pada itu tak baguslah. Komponen jaga. Lepas tu kita suami isteri kena cakap. Kat pejabat pun sama. Kat pejabat kalau misalnya kita ada masalah dengan bos kita ke, dengan staff, kita bercakap lah.
Jangan cakap belakang, tak baik. Tak suka dengan tuan ganti ni ha. Pergi jumpa, masuk bilik cakap dulu, tuan, minta maaf saya nak cakap. Tuan jangan marah lah, saya nak cakap sikit. Bila dalam mesyuarat, kadi tanya, okey ada apa nak bincang orang? Tak ada, semua okey, semua bagus. Mari kantin terus mengumpat. Sana-sana, kau suka kadi-kadi baru? Suka. Mengumpat lah tu, berbakul-bakul. Tapi belajar sekolah agama, betul cakap agama pandai, tapi mengumpat orang nombor satu. Tak bagus. Sebab tu akhlak Islam lebih pada akhlak. Kita bincang. Apa tu? Dengan kawan kita misalnya tak suka. Sebab apa? Menyampai-nyampai ni bahaya kat pejabat ni. Menyebabkan suasana tak harmoni di pejabat. Tak seronok. Sebab kita duduk pejabat 8 jam tu, lama tu. Nak kerja ni. Seronok datang kerja tak? Keseronokan bekerja. Seronok. Kenapa ada orang boleh kekal rumah tangga sampai ke akhir ayat? Sebab seronok. Sabar, seronok. Lepas tu betul lah ansur lebih kurang. Macam kerja pun lebih kurang. Kalau tuan Kati kata ni Hasan, hari Sabtu kau datang ni, boleh bos, no problem. Saya datang bos. Bos tu datang pukul berapa? Pukul 8.30. Pukul 7 saya datang. Wah ni sayangnya. Prestasi 5 per 10. Sebab apa? Kenapa? Rajin dari dalam satu, tapi suka hilang pula. 5 lah. Tapi kalau rajin datang, tapi kalau misalnya tu mesti 9 per 10. Tuan nampak tu prestasi. Nak kan? Tapi kalau tak ada. Boleh? Jadi itu pun penting lah untuk kita ambil sebagai satu iktibar. Ni keluarga dan kerjaya, panjang lebar saya cerita. Ini dia 7 kunci kebahagiaan hidup menurut Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jangan membenci sesiapa pun walau ada yang menyalahi hakmu. Mana kita kalau kat pejabat ke apa, jangan kita benci, jangan ada musuh tau. Kalau kat pejabat jangan ada musuh. Jangan ada musuh kat pejabat. Kat office ke baik semua. Dalam hidup dengan boleh tak baik semua. Tegur, senyum, datang. Syam, Assalamualaikum misalnya. Ada juga kawan kita senyum, tegur, dia tak jawab. Dengki. Ni hasad dengki. Manusia memang penuh dengan hasad dengki. Allah bagi uji kita. Walaupun kita misalnya seorang ustaz ke, seorang imam ke, seorang kaunselor ke, moderator ke, orang politik lagi teruk. So cerita dia dah buang ke tepi dah. Benda tu. Nampak tu? Ni kita ni jangan dengki-berdengki antara kita di pejabat. Ini kata Sayyidina Ali, jangan kita kata pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Orang tak suka kita tu biasa, tapi jangan kita tak suka orang. Dan kita cuba menarik supaya orang suka kat kita. Kalau kita seorang yang suka rajin bekerja, bos sayang kat kita. Tuan-puan saya dulu kat Dusun Melaya nak bersara ni tahun 2007. Saya memohon dengan bos saya 6 kali mohon. Bos nak berhenti, tak boleh. Usia kau jangan berhenti. Sebab masa tu pensyarah kaunseling yang lesen ni 2 orang je. Student ada 60. Saya dah nak berhenti ni. Umur saya masa tu nak masuk 48. Saya dah buat sendiri dah buka company sendiri, dah buka klinik sendiri, buat training sendiri dah. Saya pun keluar TV hari-hari masa tu. TV 1, 2, 3. Saya cakap ada, bos saya dah tak boleh lagi bos. Tak ada, you kerja. Saya minta kali pertama, reject. Kali kedua minta, reject juga. Dia kata usia macam ni lah, kau datang mengajar je, lain kau tak datang. Tak boleh lah, tak seronok lah macam tu. Aku dapat gaji macam mana. Minta lagi kali ketiga, keempat. Lalah kali ke-6. Saya cakap dia apa, bos, dia offer saya jawatan apa? Pengarah pembangunan keluarga di Semaya. Saya kata, bos, saya tak ada PhD. PhD tak siap. Saya buat PhD tak siap. Sibuk sangat. Saya buat burn out di kalangan kaunselor seluruh Malaysia. TC saya ada dekat universiti tu. Dah viva dah apa. Sekarang ni kalau pergi 6 minggu siap PhD saya. Nampak? Saya kata saya tak minat lagi lah. Saya nak berhenti dulu. Macam ni. Kau macam mana pun kau mesti mengajar. Kau tak payah boleh. Tak boleh. Kau nak pergi TV pergilah. Kau nak pergi ceramah pergilah. Apa? Tak boleh bro. Tolonglah. Tapi saya kata apa? Kalau you jemput saya untuk berceramah kemudian kat universiti, saya datang. Jangan risau. Universiti Melaya saya takkan lupa sebab saya sayang Universiti Melaya. Maka dia pun sign. Tuan-tuan puan, kalau kita kerja bagus, bos tak melepas kita. Tapi kalau kita kerja tak bagus, sebelum memohon, bos dah lepas dah.
Dan ramai jabatan lain tak mau terima kita. Dengar nama kita je, oh dah penuh. Sedangkan ada kosong dua lagi tu. Betul tak tuan? Saya pernah jadi ketua dulu kat UC Melaya kan. Ada staf ni pusing. Lalas sekali tau, kita hantar dia ke rumah mayat. Jaga mayat. Sebab semua orang tak nak pergi. Dia kata tak lama, sebulan telefon saya menangis. Tuan Haji, ambil saya balik. Saya tak konting lagi lah, saya tak hilang lagi. Sebab dia suka hilang tu. Dia suka buat lawatan sambil belajar. Lawat. Kalau pejabat baik ni, tiba-tiba tengok tu dah. Boleh makan dah. Tiba-tiba kat Andalas. Baik. Tiba-tiba dia suka begitu hilang. Pukul 12 dah hilang. Betul kan? Boleh ke kita kalau ambil anak ke ambil apa ke apa? Boleh, tapi dengan kebenaran bos. Ingat tu, jangan keluar-keluar macam tu je. Bahawa orang lain nampak dah mengumpat kat belakang tu, tak seronok kan? Mengumpat kan? Jadi kita kena. Kalau kita bagus orang lain, bos sayang kita. Tak nak tinggalkan kita. Jangan. You jangan. Betul tak bos? Tengok ni, tanya bos. Nampak tu? Tapi kalau kita tak bagus, belum isi borang lagi. Boleh? Dia dah sokong lah. Dengan ini saya menyokong. Dia tak tukar 1-1 2021, tapi dia sokong. Saya sokong mulai 1 misalnya hari bulan 11 2020. Awal lagi. Tak akan nyanyi kau. Tak sakit jiwa. Orang tak suka. Jangan sampai orang tak suka kat kita. Dan Allah pun tak suka kat kita. Betul kan? Jangan lupa ni. Okey, ada soalan? Sebab saya 10.30 saya berhenti. Kalau ada soalan boleh tanya. Tak ada saya teruskan. Sekarang dah 10.20. Okey. Hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Jangan sombong lah. Kita kerja kerani je, tapi datang ke office bawa kereta Merc mati iblis ke BMW ke mengalahkan tuan kadi tu Sebab apa? Sebab bapak kau banyak rumah sewa. Rumah sewa banyak. Ada orang kadang-kadang dia kerja biasa-biasa je, rumah sewa banyak bapak dia kaya kan. Jadi boleh pakai kereta itu, kereta ni, tak apa dah. Tapi kita sederhana. Kemudian jangan memutus doa untuk saudara mukmin. Kita mukmin ni bersaudara. Jangan putuskan silaturahim antara kita. Betul kan? Kemudian kita berbanyakkanlah memberi walaupun anda sedang susah. Banyak memberilah, sedekah banyak. Dalam Quran Allah sebut apa? Iaitu sabar, solat, zakat. Sabar, solat, zakat. Nampak tak? Orang yang bersedekah zakat ni, rezeki akan berlimpah. Percayalah. Allah bagi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kemudian itu dia. Kemudian tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Senyum. Datang ke dia senyum kesan. Kau kalau senyum tengok comel apa? Kau tak senyum tak comel kau? Tak Sana? Betul tak? Tengok senyum, tunjuk gigi nampak. Ni tak ada tu senyum Okey. Bekerja dan mempunyai keluarga untuk dijaga mungkin kedengaran agak mencabar Hari ni apa? Orang perempuan semua bekerja. Bila balik kerja penat. Sebab tu orang perempuan ialah manusia paling hebat dalam dunia Allah jadikan tu. Bayangkanlah dia mengandung tapi datang kerja betul. Dengan perut berboyok-boyok datang kerja. Bayangkanlah kalau kita lelaki mengandung macam mana. Saya ingat ambil MC dia hari-hari. Betul? Habis datang kerja langgar pintu, langgar itu. Betul? Orang perempuan tengok sabar. Lepas tu beranak lagi pula tu. Bela anak lagi pula. Allahu Akbar. Memang Allah bagi orang perempuan ni makhluk yang paling sabar. Lepas tu saya cukup respect isteri saya. Dulu saya susah tu, tak ada duit. Isteri saya dia nak pergi sekolah, kawan-kawan dia pergi dia mengajar sekolah rendah dulu. Pasal kelang kawan-kawan dia pergi. Cikgu Bozia pakai apa ni, gelang ni apa ni, Mekah aja ke. Kawan-kawan kan suka pergi. Lama memang. Saya dengar di balik cerita bang-bang ada orang pergi. Saya diam tu. Saya kerja, belajar kerja. Bila saya duit, kan bawa dia pergi kedai emas, beli. Kosong beli. Kosong. Kan beli. Perempuan ni dia suka apa? Tuan Imam nak jaga ambil hati bini senang je. Dia suka emas, beli emas. Dia suka tudung. Hari ni tudung merah, baju merah, mambang merah. Nampak tu, kakak tu. Betul. Orang lelaki tak kisah. Orang lelaki dia main pakai tengok baju paik, pakai lah baju paik tu, tak kisah. Hari-hari baju tu je pakai. Walaupun dah bau lipas, bau apa, tak kisah. Orang perempuan tak, hari-hari bertukar. Selesai, hari ni baju hijau, besok baju kuning. Orang perempuan tak ada. Lepas tu dia banyak baju. Dia suka emas. Dia suka handbag. Dia suka kasut.
Itu kegemaran orang perempuan. Betul tak Ustazah? Kalau bagi emas suka kan? Dapat tu. Ehsan, beli emas. Ya? Bagi. Ya? Bini suka. Sebab bila bini kita suka, dia happy, dia jaga anak kita okey. Dia jaga kita okey. Dia pergi kerja pun okey. Sebab apa? Kenapa keseimbangan antara kerjaya dan rumah tangga? Kalau kat rumah okey, tempat kerja okey. Tapi kalau kat rumah tak okey. Lepas tu dia tengok staff yang masalah kat pejabat senang dia. Datang pejabat, muka masak, nak marah je dengan orang. Bila pelanggan datang nak marah, nak jerit. Ini mesti ada masalah kat rumah. Mesti ada masalah ni, staff ni. Kalau lelaki, masalah duit. Staff lelaki biasa masalah duit. Kalau staff perempuan, mesti ada masalah hubungan suami isteri ataupun keluarga, mak tua ke benda tu. Datang ke pejabat. Sebab apa? Dia tak happy tau datang pejabat. Ya? Lepas tu kita nak seimbang, kita nak tu. Tidak semestinya kita berlebih tempat kerja. Jangan lebih-lebih tempat kerja juga. Tak balik dah duduk kerja, duduk kat pejabat. Bukan macam tu tuan kali kan. Habis waktu balik dah kat rumah. Kita ni seimbang. Lepas tu kata seimbang. Kemudian kita tengok sikit lagi 10 cara dia. Yang pertama ialah urus masa dengan baik. Bila kita kerja, kita urus masa dengan baik. Kalau 8 jam untuk urus masa. Jangan banyak termenung, banyak ni. Ada staff yang kadang dia suka melawat meja orang lain. Dia buat lawatan sambil belajar. Ketawa tuan Kadi. Mesti banyak kes tu. Kau jangan buat hal. Kadang-kadang dia melawat meja Ehsan. Look, kerja tak siap. Dia suka melawat tu. Lepas tu dia suka melawat daripada satu tingkat ke satu tingkat. Dia melawat lah. Ini kita kata staff yang melawat kawasan. Buang masa, buat apa? Duduk itu buat kerja. Boleh? Yang kedua apa dia? Saya laju sikit ni. Bekerja tidak kira masa. Tak kira. Bos kata, hari ni balik lambat sikit lah, banyak kerja sikit. Okey bos, no problem bos. Nampak tu? Jangan kita habis pukul 5.30, 5.25, dah perang cekat dah. Dah berbangkis lah. 5.30, tu balik. Hilang terus. Bos panggil pun buat tak tahu je. Dan ada pula yang menghasut. Itu masa kita balik. Jangan ikut sangat tu. PTA tu, ikut orang dia. Jangan ikut. Dia gaji besar, kita gaji kecil. Ikut. Habis. Jangan tu balik. Kemudian penglibatan ibu bapa dalam aktiviti sekolah anak. Ada dia. Saya dah ajar dia. Mana cara kita seimbang. Balik rumah dengan anak, dengan apa semua kita kita kata orang tu bersama-sama. Okey? Kemudian mesti tabah. Beli anak mesti tabah. Sayang, macam tadi saya suka peluk dia tu. Peluk tu balik ni. Baca buku ni. Ni bagus. Baca buku ni, tak rugi. Kau peluk. Peluk anak. Budak-budak ni tu buat apa tu orang minta maaf sekarang penagih dadah cukup ramai. Menakutkan. Di mana-mana saja. Anak tuan-tuan puan tak selamat sekarang. Di Selangor tak ada satu kawasan pun putih. Semua black area. Dia saya cakap tu terang. Ni rakam lah. Siapa nak tengok? Tak ada kawasan selamat. Dadah. Saya buat kaunseling pedagang-pedagang ni. Yang popular apa sekarang ni? Panas. Apa panas? Kau tahu panas? Siapa boleh jawab? Aku bagi RM50. Ehsan, kau tak tahu? Panas. Panas ialah pil kuda. Itu bahasa dia. Tahu? Sejuk. Apa dia? Ais. Apa tu? Tom. Daun ketum. Jadi kalau orang panggil Tom, kau bukan zaitun. Ini popular ni. Tahu tak? Pil-pil lain lah. Tapi yang paling popular sekarang ialah pil kuda. Dengan ais. Dia saya tengok sekali muka saya tahu. Orang ambil dadah kita tengok. Orang datang kerja kita. Muka kecengkung. Lepas tu tak boleh cakap pun. Relax brother. Tuan Kadi relax. Yes, jahanam. Dia siap-siap air bulan tinggi. Mak pun dia tikam. Rumah dibakar. Tak baca tu surat apa? Ayah pun dibunuh tu. Minta duit pasal RM20. Dia orang kalau kena dadah ni, dia punya pemikiran dah lost. Dadah tidak ada ubat. Pernah dengar AADK?
Pernah dengar kita punya pusat pemulihan dadah berkurun namanya. Apa dia? Sebab itu mencegah lebih bagus daripada pemulihan. Kaunseling yang kedua ialah mencegah. Yang ketiga baru pemulihan. Kita ni banyak pemulihan. Pemulihan dadah, pemulihan LGBT, pemulihan akidah, pemulihan murtad, pemulihan rumah tangga. Silap. Lepas tu korang belum apa-apa datang cepat-cepat. Anak jagalah. Kalau kena dadah ni tak ada ubat pun. Minta maaf cakap pengalaman saya buat kaunseling 40 tahun. Rakam 40 tahun buat kaunseling, pengalaman saya, kes-kes yang tak boleh dan susah untuk dipulihkan. Dua benda. Yang pertama ialah ketagihan dadah. Yang kedua ialah ketagihan meliwat. Meliwat, sebab tu orang suka meliwat, sedap. Ya, sebab tu Allah turun dalam Al-Quran, kaum Lut. Kadang-kadang saya mula dulu buat kaunseling, buat apa, dan selama-lama saya kecewa. Saya sedih. Walaupun saya buat kes tu hari-hari, saya sedih tu sebab tak dapat pulih kan. 20 tahun klien saya tak boleh pulih, 25 tahun tak boleh pulih. Tiba-tiba malam minggu macam ni cakap, Haji, itu Haji kan, saya dah bertaubat tu Haji. Tapi malam ni saya nak cari tu Haji, partner lah malam ni. Dah ada lah malam ni. Saya dah booking dah hotel. Malam ni saya jadi bottom, dia jadi up. Kau faham tak faham? Tengok tahu top bottom nampak tu. Pandai ni. Ni. Bawah hitam. Pandai. Top bottom dia ada 40 item dia. Cuci kawah, cuci kapet, cuci limau nipis. Nampak tu. Cuci kain. Macam-macam cuci lagi. Ayat-ayat dia. Nampak tu kan? Ni bahasa-bahasa dia. Tak boleh ya, tinggal. Nampak tu? Itu pengalaman saya, dua ni. Tapi saya terjumpa dalam Al-Quran. Saya belajar semua barat 11 tahun tuan. Tapi saya cari kadang mana ni aku dah penat buat kaunseling, tapi kenapa klien aku tak berubah. Lalas sekali saya jumpa dalam Quran, Juzuk 27, Surah Al-Hadid, ayat 14. Ayat 14, Allah kata apa? Orang-orang munafik itu. Ni kalau dengar ada orang marah ni. Orang-orang munafik itu, Allah kata, engkau ni sebenarnya telah diberi penerangan oleh Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, tapi kau masih lagi buat perkara itu, ya? Dan kamu menipu diri kamu sendiri. Bayangkanlah kalau tanya penagih dadah, saya tanya, apa saya ambil dalam ketum ni? Kenapa ambil ni dik? Alah tu, sedap tu, relax tu, relax, berada di syurga tu, tipu tak? Tipu diri sendiri. Kan, apa salahnya kalau kita minum misalnya teh tarik ke, kopi ke, macam minum arak juga kan? Tertipu. Dan Allah kata apa? Engkau ditipu oleh penipu ulung. Allah kata, buka surah Al-Hadid. Balik buka ayat 14. Dia ayat 13, ayat 14. Ayat 14. Sebab kalau tidak saya kecewa sebagai kaunselor. Kaunselor akan rasa kecewa. Sebab dalam kaunseling tak semestinya. Ada orang tu, Haji, saya hantar ni buat kaunseling, bayar beratus-ratus ni, saya tahu pulih. Seolah macam saya ni malaikat nak pegang kepala jadi bomoh. Pegang. Saya kata tak, belum tentu. Sebab ayat seterusnya Allah kata apa? Kamu ditipu oleh penipu ulung, iaitu syaitan. Tipu. Sebab contoh kalau misalnya pondan. Dia tanya kenapa kau jadi pondan? Oh tu nanti saya jadi pondan sebab body saya lelaki, tapi dalam jiwa saya ialah perempuan. Saya perempuan, saya wanita. Siapa yang menipu siapa? Ayat 14 Al-Hadid. Baca. Kalau tak jumpa ayat tu sudah pasti. Sebab saya ni banyak berdebat dengan puak-puak ni. Dia tahu boleh? Padahal dadah pun sama. Tadi Imam Faizal ramai tidur kat masjid. Curi sana, curi sini, pecah sana, pecah sini. Pening kepala kita. Okay? Tapi bila kita cakap apa, dia duduk masuk masjid tu lagi. Lepas tu, tabung masjid dia pecahkan. Nampak tu? Lepas tu bila masjid tak bagi tidur, dia kata masjid tidak mesra orang miskin. Habis kau bagi tidur, kau pecahkan itu macam ni. Lepas tu siapa nak ambil kau? Betul? Kita bagi duit macam mana? Bagi makan free. Restoran perkin pun makan free. Tanya ni, Imam Faizal. Saya dah beritahu, okey orang ni kita bagi makan free, tak apa, bagi makan. Restoran tu bukan semua ambil duit. Kalau susah, tak payah bayar. Tak payah bayar.
Kena beritahu. Sebab tu orang infak, duit orang infak. Pergi free. Bagi makan, ambil kerja. Datang sehari, cuti 4 hari. Tidur dalam tandas, berasak tandas rumah. Betul, misalnya tak macam mana kawan. Tu saya kata, dia menipu diri dia sendiri. Al-Hadid ayat 14. Jangan kecewa lah. Lepas tu kadang-kadang orang boleh jaga anak-anak. Anak korang jaga betul. Saya pesan, saya dah tua tak. Hari ni saya pesan, jaga. Kalau kena dadah ni, tidak ada ubat. Tidak ada ubat. Saya berani cakap. Saya berani cakap, saya buat kes. Mungkin kalau kata 100,000 orang yang boleh pulih seorang saja, itu belum tentu lagi. Belum tentu jamin. Sebab apa dia kata, saya pergi ceramah dalam penjara Sungai Buloh, dalam penjara Kajang. Saya pergi ceramah tu, bagi darah ramai tu. Dia kata apa? Haji, bila keluar pintu penjara je, dah ada orang tunggu dah. Dia macam bau tu, bau. Dia bau. Dia tengok, dia tahu. Jadi cegahlah dulu. Apa yang saya ajar tadi, peluk anak kita, jangan bagi kelibat. Okey, sikit lagi. Ni, bersedia untuk waktu kecemasan. Ada duit simpanan dan sebagainya. Kerja mesti duit simpan sikit ke mana, jangan tak ada duit dan sebagainya. Kemudian kita naklah agihkan kerja rumah ni. Ada anak-anak kita ajar, didik. Jangan bagi anak kita manja sangat, lipat kain tidak, apa tidak. Kita semua nak buat, ibu semua nak buat. Lama-lama kau penat. Orang perempuan ni bila umur 42, 43 dah mula penat dah. Apa tu? Penat. Bila penat, orang perempuan satu, bila penat, dia kuat motivasi. Dia pakar motivasi tak bertolak. Dia bebel lagi dia. Betul tak? Okey. Kemudian tengok lagi ya. Ni dia rumah. Rancang menu untuk keluarga, makan dan sebagainya. Boleh? Kita nak bagi keluarga kita bahagia, betul tak? Kemudian imbang kerja dan keibubapaan. Ini penting. Kerja-kerja juga, tapi rumah tangga kita kena jaga. Kemudian tengok lagi, ni dia, ruang sedikit masa untuk diri sendiri. Ni orang perempuan kadang-kadang ni, kau kerja je. Dulu badan halus, tiba-tiba dah kerja, kahwin, anak 4, tiba-tiba badan-badan dah macam peti ais. 4 pintu. Betul tak? Bini lelaki pun tak ada selera tengok kau. Betul tak? Kena jaga. Pergi spa, memanja-manjakan diri. Spa, orang lelaki tengok Ustaz Faizal. Petang-petang jogging. Ustaz Faizal jogging. Ustaz jogging. Kau Faizal jogging kat mana? Tak sempat tak sempat. Ada orang yang sempat tu jogging lah apa. Ini kena ada diri sendiri. Dalam hidup ni 20% mesti ada untuk diri sendiri. 20% tu. Orang perempuan nak shopping, pergilah. Duit tak ada, tak apa. Pergi je buat lawatan sambil belajar. Tengok. Tengok je kan. Sebab apa? Untuk release stres kan itu penting. Dan yang penting sekali, ni dia rumah masa bersama pasangan. Itu dia, kita bersama dengan suami kita, dengan isteri kita. Kita sibuk-sibuk kat pejabat, tapi dekat rumah kita bersama dengan pasangan kita. Okey? Jadi masa dah 10:30 tepat. Tapi kalau ada soalan, saya boleh jawab lagi insya-Allah. Saya meeting kat Shah Alam aja, UiTM Shah Alam tu. Kalau tuan-tuan ada apa boleh tanya soalan, nak tanyalah. Dan ini mungkin buku ni boleh baca juga. Ini untuk anak-anak, buku motivasi 10 elemen dalam ni. Sebagai ibu bapa, kita kena mesti ada ilmu, kita kata keibubapaan, ilmu motivasi, ilmu mengurus stres. Ini sekarang zaman moden. Kadang-kadang kita tengok matematik anak kita darjah 1 pun tak faham. Betul tak Ustazah? Anak kita matematik sekolah rendah pun ni kebat. Kita pun dah tak faham. Yang kita belajar dulu lain tu, sekarang lain. Kalau anak malah baca, apa nak buat? Anak malah baca. Hari ni ramai budak-budak tak suka baca. Sebab ni duk gila main ni. Dan ramai mak bapak menangis sekali ni tau. Jangan, umur berapa nak bagi ni? Umur berapa baru boleh bagi ni? Umur berapa tahun? Hari ni saya tengok dalam umur 2 tahun dah bagi tu. Tengok kat restoran makan tu main. Ayah duk main ketawa sorang-sorang, mak pun selfie. Udah, tekam, pandang makan. Atau anak pula main handphone. Bila ambil dia mengamuk kan? Ambil dia mengamuk. Ketagih iaitu gadget. Dia boleh bagi umur 16 tahun ke atas. Sebelum 16 tahun jangan bagi.
Kalau dia nak buat sekolah pun kita kena kontrol dia, kawal dia. Jangan bagi, tolonglah. Ni dalam ni macam ada tu. Kadang-kadang jumpa saya buat kaunseling, kenapa dia dah mula misalnya buat set dan sebagainya. Alah tu, dalam ni ada tu. Dia pun tunjuk kat saya. Dia buka lah lock tu ha. Saya pun tak tahu. Bukan saya tahu ni. Yang tahu ni staff saya luar ni. Saya tak tahu. Dia tunjuk, Atuk tengok buka tu, Atuk buka ni. Astagfirullah. Kau tengok ni, tengok tu. Bila tengok? Malam-malam lah. Pukul 12 malam ke atas. Bila daddy dah, mami dah tidur, tengoklah. Sebelum tu cakap lah, nak belajar matematik, nak belajar sains. Lepas tu malam ambil ni simpan. Memang dia mengamuk. Kalau anak dia dah bagi, dia memang mengamuk. Ni tak selamat. Ini, ni nak dengar-dengar, tak mau dengar, terpulang pada korang. Saya bercakap berdasarkan kes, jangan kau menangis. Saya syukur Alhamdulillah, zaman saya bila anak saya 4 orang dulu, benda ni tak ada. Betul, kau kali. Kalau ada pun saya ingat saya pun hari-hari saya penampar anak saya. Syukur. Ni, betul tak? Saya tewah dengan cucu. Handphone saya kalau datang, dia bapak tak bagi, bagi. Dengan saya lah, manja. Lepas tu manja sangat. Anak Aziz mam. Oh kalau datang, oh. Tapi tu, bila ayah datang je, tu harus cepat. Takut ayah dia. Atuk ni biasa cair dengan cucu tu tak. Datang rumah misalnya, tahu dalam peti air ni ais krim digencas benda binatang yang mahal tu. Oh banyak ni apa kita orang makan semua boleh makan. Atuk takkan kata tidak. Tu ni buah banyak tu. Kita makan tu makan. Nampak? Tak ada atuk takkan kata no. Tu ni siapa punya ni tu kita makan. Dia budak-budak tengah buat makan. Dia makan rumah, datang 15 orang tu, dia serbu. Kau siap. Dan dia paling suka tentang mengantuk sebab pun bebas. Bebas, buat apa saja, atuk tak marah. Kalau atuk marah nanti, menantu kecil hati. Sentap tak datang, nampak tu kan. Orang tua, kita berdua, rumah besar, lonely tu. Dua tengok laki bini. Tengok. Bini pun gigi dah tak ada. Kau jangan ketawa, satu hari semua kau ada habis semua ni. Sebab saya buat kaunseling tu tak. Sebab tu kan. Dulu kita ada anak 5 orang, 6 orang, riuh rendah rumah kita kan. Bilik 5, 6, riuh rendah ni macam korang sekarang berasi ni. Memang kau rasa penat sekarang ni. Nak cuti 3 hari, lagi kau pergi ke mana? Baik anak pergi sekolah. Lepas tu itu hari PKP itu hari, ramai mak bapak yang stres. Bila nak buka sekolah, Sebab apa? Duduk kat rumah. Anak 24 jam. Kalau buat kerja daripada rumah, buat kerja anak pegang. Mama, nak susu, nak makan. Ayah pula sebelah sini. Yang abang nak nasi goreng. Bila masa nak buat kerja? Betul. Saya buat kes ni semua. Betul. Jadi bila pergi sekolah ni, korang ni 8 jam dah selesai kat sekolah tu. Balik kan dah penat. Ni tadi duduk fikir besok hari Sabtu nak buat apa nak. Kena buat tu kena ada aktiviti dengan anak-anak. Hari Sabtu nak buat apa? Hari cuti pula ni. Hari Ahad nak buat apa? Merdeka nak buat apa? 3 hari mak bapak pening tu. Migraine. Tu ada suami kadang-kadang. Dia dah plan dah. Mancing Pulau Keri. Dia tak mau duduk kat rumah. Tak mau tengok ni. Jadi yang menanggung siapa? Isteri. Tu orang perempuan tu semua stres. Dia datang pejabat kawan kali. Baguslah. Kalau tak ada cuti pun tak apa. Kerja terus. Penat duduk rumah. Penat. Budak-budak tengah naik ni, nak marah, tak boleh apa, tak boleh. Budak-budak kan? Yang sabar. Layan budak-budak. Okey, ada soalan? Kalau tak ada, saya nak tutup. Ihsan nak bertanya? Ihsan, kau pilih satu ke 2? Bagus satu bagus kan? Ihsan tak ada tu, keberanian tak ada. Yang pendiam macam ni, juru kuning keluarga, ada dia. Tak pakai ni kak? Baru nikah. Keinginan tu ada itu pun kita pergi part lain nanti. Membukakan keluarga dan rumah tangga. Kalau tak ada soalan? Ada? Salah, nak tanya soalan? Tak ada Okey, cukup. Okey, saya mohon maaf kalau tersalah, tersilap.
bercakap dan sebagainya. Hari ni insyaAllah kalau ada kata orang tu masa lagi kita jumpa lagi, dan tajuk banyak lagi, boleh. Pengusaha stres ada, dan bagai-bagai lagi. Nak buat team building pun boleh. Kita tak buat kat sini lah, kita keluar lah, pergi jauh-jauh sikit ni. Baru ni saya buat di Pulau Kelly, dengan lembaga zakat Selangor. Buat kat sana, best juga tu. Buat kat sana tu ni 2 hari 1 malam. Bawa sekali-sekali. Sana kita keluar, dan kita kata orang tu untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara kita. Okey, saya rasa itu sajalah untuk pagi ni. Terima kasih. Mohon maaf lah kalau salah silap. Jumpa lagi. Terima kasih tuan sekali. Tunggu sampai habis. Bos tunggu ingat senang ke? Biasa susah bos nak tunggu kan? Jadi tuan boleh. Terima kasih. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.